Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi untuk kali kedua Lepas kita datang sebulan 2 kali kelas pengajian berkenaan fiqh muyassar, fiqh kitab wa sunnah. Ini pada 2 minggu yang lalu kita ambil pendahuluan tentang tajuk ni. So hari ni insya-Allah kita akan masuk pada kitab yang pertama, itu kitab taharah, lepas tu kitab salah. Yang mana kita kata perbincangan kita ni macam saya katalah, terjemahan ada, sampai saya lebih selesa bacakan yang bahasa Arab. Kurang-kurang tuan-tuan dah belajar bahasa Arab, boleh ambil pick up kalimah-kalimah, mufradat-mufradat yang kita pakai. Dia biasakan macam belajar bahasa Inggeris lah. Kalau saya belajar I am, he, she, is kan, we are, tapi tak baca-baca buku tak guna. So ni at least kita gunakan buku Arab, insya-Allah. Baik. Cuma macam biasa saya punya cakap laju, tuan-tuan kecap. Kalau rasa lambat angkat tangan kalau saya terlaju sangat. Baik. Qala al-muallifun hafizahumullah, berkata para pengarang kitab ni, dia 3 orang karang kitab ni. Semua adalah pelihara mereka. Awalan, yang pertama, kitabut taharati, kitabut taharah. Baik. Kalau kita lihat dalam konsep pengajian fiqh atau yang banyak kita perhatikan dimulakan kitab taharah dulu. Ini sebenarnya kerana para ulama kata ni ada hin yang kadang-kadang dalam karangan kita dapat lihat para ulama dia mengarang, dia letakkan hin berkenaan kepercayaan atau akidah dia. Contoh macam Imam Bukhari, Muslim, bila karang kitabul hadis kan, kitab hadis, dia mulakan tajuk pertama hadis dia ambil adalah hadis innamal a'malu binniyat. Sebab dia nak sedarkan diri dia dan juga orang yang membaca buku dia bahawa pertama sekali benda yang patut dibuat adalah ikhlas. Ini ada hin yang dapat dilihat dari cara mengarang para ulama. Maksud macam masalah kitab taharah, tuan buka kitab mana sekalipun, kitab kutubul fiqh, semua akan mula kitab taharah. Sebab dia datang sebagai asas bagi penyedaran bagi orang yang dengar tu, supaya sedarkan diri berkenaan masalah pentingnya penyucian, baik luaran dan dalaman. Mendalaman kita dan hati kita daripada sifat hasad kan, iri hati dan sebagainya, termasuk juga yang lebih besar itu adalah syirik ya. Masalah kurang percaya kepada Allah Taala dan sebagainya. Kemudian masalah luaran kita berkenaan dengan tubuh badan kita, tempat solat kita dan juga daripada hadas dan najas. Sebenarnya ada hin sebenarnya. Sebab itu dimulakan, dan ada para ulama kata dia mulakan kitab taharah sebab rukun pertama lepas syahadah adalah solat. Bila nak solat mesti mulakan dengan taharah dahulu. Itu tak boleh tidak. Lepas kita syahadah, benda pertama yang disuruh lepas syahadah adalah solat. Sebab Nabi arahkan kepada Mu'adz bin Jabal waktu pergi ke Yaman, Sa'ad bin Waqqas, Ali bin Abi Talib, para sahabat yang dihantar ke Yaman untuk mengajarkan Islam. Semua mereka disuruh untuk ajak orang masuk Islam dahulu. Bila mereka masuk Islam saja, dah syahadah, 2 kalimah syahadah, maka Nabi kata fa'alimuhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi yawmin wa lailah. Maka kalau macam tu, kalau mereka dah terima Islam, ajarkan mereka, beritahu mereka bahawa Allah Ta'ala fardu ke atas mereka 5 solat sehari semalam. So jadi bila nak solat, tak nak, taharah tu mesti dimulakan. So Allah Ta'ala tak terima solat kita tanpa taharah. Baik. Wa yashtamilu ala 10 abwab, dan dia merangkumi pada 10 bab. Ada 10 bab Okey, pertama, al-babul awal, bab pertama, fi ahkamit taharati wal miyah wa fihi iddatu masail. Berkenaan dengan hukum-hukum taharah. Mana taharah tu beberapa bahagian, okey. Lepas tu air, tentang air-air yang boleh pakai tak boleh pakai dan sebagainya. Dan dia ada wafihi, dan padanya ada beberapa persoalan. Okey. Al-mas'alatul ula, persoalan yang pertama. Fi ta'rif at-taharati wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Berkenaan dengan ta'rif taharah. Apa itu taharah? Ya. Wa bayan ahammiyatiha, dan penjelasan tentang kepentingan taharah. Wa aqsamiha dan juga tentang pecahan-pecahan taharah. Baik, pertama, ahamiyatut taharati wa aqsamuha. Kepentingan taharah juga bahagian-bahagian taharah. At-taharatu hiya miftahus salah. Taharah ni adalah kunci bagi solat. Wa akhiru syurutiha, dan dia adalah syarat-syarat
solat yang paling kuat ditekankan, paling emphasize adalah tajuk taharah. Wa syartu la budda an yataqaddama 'ala al-masyrut, dan syarat tak boleh tidak dikedepankan ke atas yang disyaratkan. Maksudnya tu macam untuk sah solat kena menghadap kiblat, taharah tu sendiri. Jadi kalau taharah tak ada, nak bincang solat pun tak ada. Pasal dia syarat. Syarat bagi kita panggil syarat sah sebelum masuk dalam solat mesti ada taharah. So taharah tu panjang sikit banding masalah apa macam masalah-masalah lain, masalah niat tak dibincangkan dengan mendalam dan sebagainya. Itu nanti kita bincang nanti dalam bab dia. Okey, ada bab berkenaan masalah niat. Kadang-kadang orang kita belajar bab niat je 40 hari tak habis-habis. Bab niat je. Kalau macam itulah keadaan para sahabat, habis jenuh tak solat diorang. Tunggu belajar kan, belajar dulu baru. Memang kita tahu ilmu dikedepankan dengan di atas amal. Tapi apakah ilmu yang wajib? Itu maksud dia. Kena ada benda yang tak penting kita tahu pun. Tak perlu kita tahu, maka ditinggalkan. Tak perlu fikirkan. Tapi ada yang dipentingkan, maka kita kena tahu. Jadi dan ini adalah kefarduan ni bagi setiap muslim, wajib tahu. Dia tak boleh kata tak tahu. Pasal dia nak menunaikan solat yang wajib kat atas diri dia, maka tajuk ni kena bincang. Kena tahu. Tak boleh kata ini fardu kifayah. Ini fardu ain kat atas setiap muslim. Ya? Dia bukannya hukum dia macam tak apa, seorang buat lain tak payah. Itu bukan. Fardu kifayah ni dan bab macam solat jenazah, mandi jenazah dan sebagainya. Kalau orang tak ada ya, anda kena. Tapi kalau yang kata macam bab solat ni, everybody. Semua kita kena. Maka tentang taharah ni wajib tahu. Dia bukan ada optional. Tak payah tahu pun tak apa, tak kena tahu. Baik. Wa taharatu qismain. Taharah ni ada dua bahagian. Taharah ni ada dua bahagian. Sebut taharah, maksud taharah ni adalah penyucian. Penyucian atau bersuci. Bersuci atau penyucian. Dia kata taharah tu dia terbagi pada dua. Al-qismul awal, bahagian pertama, taharatun ma'nawiyatun. Taharah maknawi. Maknawi ni maksud dia yang simbolik, yang tak dilihat. Okey, wahya taharatul qalb minasyirki wal ma'asi. Dan dia adalah penyucian kalbu daripada kesyirikan dan maksiat-maksiat. Wa kullu ma rana alaihi, dan setiap apa yang mengaratkan terhadap hati. Macam dalam surah Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, jangan sekali bahkan berkarat ke atas hati mereka apa mereka kerjakan. Memang kita dosa yang kita buat dia sebenarnya karat pada hati. Bila kita bertaubat, maka dia gilap hati kita. Kalau dia kata kita tak taubat, maka karat tu kekal sampai bila-bila. Dan memberatkan seorang untuk beribadat atau mengenal kebenaran dan sebagainya adalah karat tersebut. Sebab tu kenapa kat sini seorang tu kena bersihkan hati dia daripada pertama kesyirikan, kedua maksiat-maksiat. Wahya aham minat taharatil badani, dan dia lebih penting berbanding taharah badan. Sebenarnya taharah daripada syirik, daripada maksiat ni lebih penting daripada taharah badan. Yang kadang orang kita lupa bab ni. Kadang-kadang kita lihat, kadang ustaz kita apa timbulkan tajuk akidah kan. Belajar akidah. Kadang orang kata macam dah lah, letih lah, kita nak benda lain lah, kita nak praktikal lah. Dia kata yang tu, dia tak ada teori. Sedangkan sebenarnya tajuk menjauhi syirik tu lebih besar daripada yang lain. Sebab anda kalau anda tidak syirik, anda punya amal rosak, boleh diampunkan lagi. Tapi kadang kata anda ada syirik, amal banyak mana sekalipun semua hangus. Dia terbalik Pasal syirik ni takkan boleh dimaafkan, tak diampunkan. Sebab tu kenapa menjauhi daripada syirik adalah benda besar. Sebab tu para ulama kadang-kadang memulakan berkenaan tajuk masalah akidah dahulu sebelum daripada tajuk ni. Bahkan ini memang kita kata benda yang beriringan. Memang kita tak boleh asingkan masalah amal ibadat Islam ni, kita tak boleh asingkan daripada masalah akidah, dia beriringan. Tapi dalam masa yang sama tajuk perbincangan dia akan diasingkan sebab perbincangan berkenaan masalah akidah ni, dia ialah zaman kita sekarang banyak belajar akidah tahawiyah dan sebagainya kan. Tapi kadang-kadang perbahasan kitab tadi kita lupa. Sebenarnya kitab akidah ni keikutkan kepada bentuk pembelajaran dia dua bentuk. Satu bentuk pembinaan, satu bentuk lagi pertahanan. Yang sering orang belajar sebenarnya pertahanan. Ini bab debat dengan orang ahli bid'ah. Dia lupa bab berkenaan binaan. Kadang-kadang ada orang tu dia bertekak bab innallaha ar-rahman istawa tu hebat. Tapi dia tak boleh nak bercakap untuk ajak orang masuk Islam. Ni kena faham. Akidah binaan dengan akidah pertahanan lain. Walaupun dia untuk beringat, cuma mungkin orang tak perasan sebenarnya. Saya perhatikan banyak orang kadang berdebat, bertekak berkenaan tajuk masalah akidah ni lebih kepada bahagian berkenaan dengan syubhat yang dilemparkan oleh ahli kalam. Sedangkan kita dalam masa sama kita perlu bina balik. Kadang minta maaf cakap. Kadang sibuk kita bertekak dengan orang bab bid'ah kan. Kita pula bab binaan kita tak ada. Kita solat pun kurang, solat sunat. Baca Quran pun jarang-jarang. Sama macam ahli bid'ah aja. Ada suara ahli bid'ah pula hafal Quran. Malu kita kan.
Mana kadang-kadang kita bimbang, kita sibuk dengan benda tu, kita lupa berkenaan dengan binaan kita. Faham tak? So binaan tu kena jaga juga. Bab lawan dengan syubhat, lawan. Tapi binaan diri anda, tanya, apa anda dah buat? Apa benda yang anda baca? Apa benda dah anda bina? Sebab tu masalah memang dia kata lebih penting. Sebab kalau anda kata ada kesyirikan, amal tak elok, kan? Amal elok, syirik ada, amal elok. Hangus semua sekali. Kalau dia kata orang tak syirik kepada Allah Ta'ala, macam yang Nabi SAW sebut di hadapan salah seorang sahabat, Nabi sebutkan tentang depan dia berkenaan dengan Jibril datang berikan Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi sebut pada dia, Nabi kata Jibril datang kepadaku dan Jibril kata bergembiralah hai Muhammad dengan umatmu bahawa barang siapa mati tak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun pasti masuk syurga. Lepas tu Abu Dzar menjawab, dia kata wa in zana wa in sarak. Takkan kalau berzina, kalau mencuri? Nabi kata wa in zana wa in sarak. Tapi kita faham dah masalah zina dan mencuri tadi, lepas kena hangus bakar, kalau tak diampunkan oleh Allah Ta'ala, dihangus bakar ikut kadar dosa, dia kena bawa dimasukkan ke syurga. Sebab mukmin yang masuk syurga ni ada level dia. Ada level yang masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Tak ada question, terus masuk. Ada yang kena hisap tanpa azab. Hisap kena, azab tak kena. Tak kena yang lintas di tiang sirat laju seperti kilat, itu yang kena lintas. Yang tak lintas 70,000 Nabi sebut. Tak ada soal jawab, terus masuk syurga. Tapi ada yang kena hisap tanpa azab, dapat kitab dari belah kanan, kan lintas ke atas sirat dengan kelajuan angin, kelajuan kilat, kelajuan kuda yang laju. Tapi ini yang dikata kena hisap tapi tak kena azab. Ada yang masuk neraka dulu, kena hisap, kena azab. Jadi maksud yang bila Nabi sebutkan wa in zana wa in sarak, Nabi kata je wa in zana wa in sarak, memang itulah. Tapi maksud dia lepas hisap, lepas azab, masuk syurga. Lepas tu Abu Dzar tanya lagi kan, dia tekan, dia push lagi, dia kata wa in zana wa in sarak. Nabi kata wa in zana wa in sarak, sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Lepas tu dia push lagi, dia tak puas hati. Tadi bagi dia macam takkan kot, kan asal tak syirik. Cuma masalah kita kena faham, masalah ini kembali kepada rahmat Allah. Ini masalah pengampunan. Ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang tu kalau dia syirik, takkan lepas. Kalau dia tak syirik, dia ada harapan lagi. Sebab tu kita kalau anda kata mukmin, seorang muslim mati berzina sekalipun, mati bunuh Arab, mati berjudi, kita tetap mandikan, kafankan, solatkan, tanamkan dan tetap doa kepada dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebab dia masih tergantung pada rahmat Allah Ta'ala. Sebab asal tak mati syirik. Kalau dia mati syirik, buang tepi jalan tak apa. Ini kisah benar. Ini masalah kisah benar. Sebab dia tak layak mendapat penghormatan seperti seorang muslim. Apa orang kata tanam macam tanam sampah lah. Tak disolatkan, tak dimandikan, tanam macam tu je. Nak fikirkan berkenaan masalah ni, kita kata inilah di antara hukum yang kadang-kadang orang tak tahu. Berkenaan masalah urusan jenazah dan sebagainya, nanti kita bincang insya-Allah. Okey, jadi maksud dia bila kita kata kerana lebih penting dibanding taharah badan. Badan kita wangi tapi kalau dalam hati ada syirik, buat apa? Dan hati kita ada syirik, ada besarkan wali ke, kan, seru wali, panggil wali ke dan sebagainya. Dan wala yumkinu an yatahaqqa taharatul badani ma'a wujudi najasi syirk, dan tak mungkin untuk terrealisasi ke penyucian badan dengan berserta wujudnya najis syirik. Kama qala ta'ala, macam Allah firmankan dalam Quran dan surah Taubah ayat 28, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Hei orang beriman, sungguh orang musyrik itu adalah najis. Ni orang kafir dengar marah. Tapi ini ada akidah kita macam mana? Benda yang kita kata muslim ni sincere. Kita tak pernah nak kena bengkokkan agama untuk bagi orang Islam, bukan Islam, sukakan Islam. Dia bencikan Islam macam mana sekalipun, kalau Allah nak bagi dia hidayah, dia akan masuk. Macam mana masuknya apa Amr bin As, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Muawiyah, kan, semua mereka ni masuk Islam dalam keadaan asalnya pernah menyampah dengan Nabi SAW. So tak pernah agama tu dibengkokkan untuk bagi diorang suka. Memang agama tu macam tu lah rupa dia. Jadi kat situ sebab kata kalau ada najis syirik, mandilah 7 air Zam-Zam sekalipun takkan bersih. Faham Sebab dia kena tukar akidah dia, barulah dia boleh selesai. Itu maknawi. Yang takkan boleh kita nak bersihkan kecuali dengan orang tu bertaubat dan juga kembali kepada Islam dengan betul. Wal qismu tsani, dan taharah yang kedua pula, taharatul hissi. Taharah hissiyah, taharah yang boleh digapai, boleh dirasa. Mana fizikal, ya. Wa sayati tafsilul qaul fiha fil asturi taliyati. Dia kata dan akan datang perinciannya
perincian pendapat mengenainya dalam baris-baris yang berikut. Sebab dia kata bila kenaan dengan taharah hissiyah ni, dia yang boleh kita sucikan, boleh kita ambil air gunakan, boleh kita hilangkan kesan dia. Itu maksud dia hissi. Yang maknawi kita tak nampak. Hissi ni boleh nampak. Walaupun kita kata tahu masalah hissi ni ada dua. Pasal hadas nanti kita baca depan nanti, dia adalah perkara yang menghalang kesahihan solat, tapi maknawi juga. Tak nampak. Cuma kejadian dia jadi tetap hissi. Contoh kentut. Dia kena kentut kan. Kalau tak kentut dia macam rasa kentut, macam agaknya kentut atau terkhayal kentut. Tak jadi. Dia kena hissi. Bila dia terkentut betul, dan barulah dia punya wuduk dia batal. Taharah dia batal. Itu maksud dia kena masukkan hissi tadi. Ada pun masalah kufur atau syirik dalam hati tadi, itu bukan benda yang boleh kita tahu. Kalau dia tipu, macam orang munafik tipu sekalipun, Allah Ta'ala saja yang tahu. Para sahabat pun tak tahu, kecuali Allah Ta'ala bagi tahu pada mereka. Baik. Kedua, ta'rifuha. Ta'rif taharah. Wa hiya fil lughati an-nazafatu wan nazahatu min al-aqdar. Dia dari segi bahasa, taharah ni adalah dari segi bahasa an-nazafatu, kebersihan. Wan nazahatu, dan juga kesucian. Kebersihan dan kesucian minal aqdar, daripada kotoran-kotoran. Itu dari segi masalah bahasa. Sebelum daripada digunakan secara syarak, ini kita tahu masalah bahasa. Tapi kita nak tumpu ni masalah bahasa. Wa fi istilah, dalam istilah penggunaan syarak, taharah itu adalah raf'ul hadathi wa zawal al-khabathi. Mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Raf'ul hadath, mengangkat hadas, wa zawal al-khabath, dan menghilangkan kotoran. Hadas apa, kotoran apa? Baik, kita baca sekarang. Wal murad bi irtifa'il hadathi, dan dikenaki dengan terangkatnya hadas. Jadi angkatnya hadas izalatul wasfil mani'i minas salah. Dia menghilangkan sifat yang menghalang daripada solat. Dia menghalang daripada kesahihan solat. Bistimalil ma'i fi jami'il badan, dengan gunakan air pada seluruh badan. In kana al hadathul akbar, jika ia adalah hadas yang besar. So anda kena gunakan air seluruh badan. Nanti kita akan ajarlah kan, sebenarnya maksud basuh tu maksud apa, kita bincang kemudian. Maksudnya gunakan air pada seluruh badan sekiranya hadas tu adalah hadas besar. Wa in kana hadasan asghar, kalau dia adalah hadas yang kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyatin. Dia memadai dengan dialirkan dia, dilalukan air tersebut pada anggota-anggota wuduk dengan niat. Ini taharah hadas lah ni, okey. Dan sebaliknya, wa in faqadal ma', dan jika kehilangan air, seorang tu kehilangan air, dia kata au ajaza anhu, okey, ataupun dia lemah daripadanya, istakmala ma yanubu anhu, dia gunakan apa menggantikan air. Wa huwa turab, dan dia adalah tanah. Ala sifatil ma'mur biha syar'an, di atas sifat yang diperintahkan dengannya oleh syarak, dari segi syarak. Wa sayati dzikruha insyaallah taala fi babit tayammum, akan datang penjelasannya dalam bab tayammum. So maksud dia bila kita ada hadas, dua lah, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, hadas besar. Yang digunakan padanya asalnya adalah air. Mereka untuk hadas besar kena gunakan seluruh badan, hadas kecil gunakan pada anggota wuduk sahaja. Okey, kalau tak ada air, maka datanglah penggunaan debu tanah. Itu kita bincangkan. Ini berkenaan dengan angkat hadas. Dan hadas ni sebenarnya adalah sifat yang menghalang yang tak nampak lihat. Anda tak dapat lihat. Hadas ni tak nampak. Cuma punca dia nampak. Punca dia boleh kita rasa. Macam keluar air mani. Tahulah. Sedangkan hilang ke tidak, tuan tak tahu. Ini pasal kita pernah terangkan dahulu bagaimana pentingnya taharah ni kan. Macam mana mengajarkan kita takwa. Dia taharah ni, dan bab taharah ni lagi dah ada ajar kita takwa. Bila mana kita disuruh mengucilkan diri pada hadas kecil dan besar. Kalau kita buat, orang tak tahu pun. Betul tak? Kita kan masuk saf kan, kita pergi solat di masjid hari Jumaat, orang dah nak takbir, imam dah takbir, orang beratur dekat tempat wuduk panjang. Kalau kita kelentong orang masuk saf Allahu Akbar terus, orang tak tahu pun. Hatta jadi imam pun orang tak tahu. Jadi imam pun orang tak tahu. Saya ada geng kita tahu. Saya kata ada kata geng-geng ni geng-geng pergi main golf dekat Indonesia. Ada kata macam tu, ada kata bukan. Wallahualam, saya tak tahu mana satu. Tapi cerita dia kononnya dia ajaknya orang. Dia orang datang-datang nak solat ni. Dan belajar agama, pergi main golf, lepas tu masuk solat nak solat. Pastinya malam kot, ada main golf malam ada kan? Okey, ada lah kot. Jadi cerita kalau tak macam mana nak tahu bacaan kuat. Dia either subuh, maghrib atau isyak. So diorang ketika tu kelang kabut, siapa nak jadi imam tak reti, panggil pakcik tukang kebun seorang. Pakcik tukang kebun tu datanglah solat, jadi imam. Solat-solat baca sedap. Lepas solat, diorang yang datang ni kan, pujilah. Oh,
Pak punya bacaan sedap. Sedap. Itu belum ada wuduk lagi. Kalau ada wuduk lagi sedap. Ini saya tak tahu cerita kelakar orang reka ke Allah alam. Tapi geng-geng yang main, geng-geng yang cerita ni geng-geng ni lah. Main golf di luar negara punya. Dia cerita kononnya dia main golf kan, ambil pakcik lah. Kita tahu pun pakcik tu ada wuduk ke tidak. Macam kita. Jadi benda ni sebenarnya ini antara benda yang kuat mengajarkan kita berkenaan pemerhatian Allah Taala ke atas diri kita. Ni hadas, pemeriksaan daripada hadas kecil dan besar adalah sangat-sangat kuat. Mana anda tak buat dengan betul pun orang tak tahu. Tapi anda kena jaga masalah wuduk dan juga mandi tadi. Sedangkan kalau tak buat pun orang tak tahu. Tak ada tulis junub atau kepala kentut ke, tak ada. Tapi anda kena buat. So ini antara benda besar. Yang sebenarnya ini saya katakan dahulu, kadang-kadang dalam bab fiqah ni, kadang orang dibuang tajuk ni, kita asingkan, orang akan ingat kita tahu wajib ke, sunat ke, haram ke, harus ke, mubah. Lepas tu sah tak sah. Sah ke tak sah. Itu je. Kita nak macam tu. Kita nak faham bahawa dalam konteks ibadat ni, dia ada cara Allah Ta'ala didik kita, asuh kita. Supaya kita sedar kita diperhatikan oleh dia, maka dia berikan kita taharah daripada hadas. Taharah aja, okey. Fataharatul hissiyah tu dia kata, okey. Dia kata jadi dia kata sini wal murad bi zawalil khabas. Jadi kena akhir dengan menghilangkan khabas, kotoran ai zawalun najasati minal badani was thawbi wal makan. Menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat kita ibadat. Ini bagi ibadat yang perlukan taharah. Ada ibadat tak perlukan taharah. Ibadat dia ada yang tak perlukan taharah. Sah macam bayar zakat. Awak kentut pun dah sah. Kan? Tak macam ni awak bayar zakat ni kentut ke tak kentut? Ada baru soal. Dia kata orang pengantin akad nikah tanpa wuduk. Saya kata mana ada syarat nikah tapi kena ada wuduk? Kan? Saya ada orang tanya soalan. Dia kata adakah sah orang tu nikah dalam keadaan tak ada wuduk? Masalah dia. Tak diperlukan, kan? Tak diperlukan taharah. Ada ibadat perlu, ada ibadat tak perlu. Ada benda perlu taharah dan solat di antara yang paling besar. Jadi faham So badan, pakaian dan tempat kita ibadat. Okey. Dia kata maka dia kata fataharatul hissiyatu ala nau'ain. Taharah maknawiyah dia berkufur, hati itu dia berkufur, syirik, kemaksiatan. Okey, makna yang hissi yang boleh fizikal ni adalah dia ada dua bentuk. Taharatul hadatsin takhtassu bil badani, kata wa taharatul khabathi takunu fil badani was thawbi wal makan. Dia ada taharah hadas yang khusus kepada badan. Pasal kita tahu junub ke ataupun kita hadas kecil ke dengan badan, pada badan kita. Penggunaan air pada badan kita. Adapun taharah khabas pula dia berlaku pada tiga tempat. Pada badan, pakaian dan tempat. Faham Pakaian, badan dan juga tempat kita ibadat. Wal hadas pula macam disebutkan tadi ala nau'ain, ada dua bentuk. Hadasun asgharun, hadas yang kecil, wa huwa ma yajibu bihil wudu. Jazakallahu khairan. Ya apa yang wajib dengannya wudu. Maksudnya bila anda hadas kecil, maka anda kena wudu. Ini kena ingat saya tahu mungkin insya-Allah tuan-tuan tak ada yang silap berikut. Sebab apa hadas kecil ada besar bukannya buang air kecil aja besar. Buang air kecil air besar bukan ada kaitan dengan hadas kecil dan besar. Dia hadas kecil je. Tapi cerita yang kelakar ni betul. Cerita kisah kawan saya, dia ikut kawan dia dekat Pahang, bahagian pokok kuasa Jawatan Agama Islam Pahang lah. Lepas tu diorang ambil turn untuk soal temu duga orang nak kahwin. Dia tanya soalan tu lah. Ada kecil, kencing, ada besar berak. Kisah benar. Itu kena gelak. Itu benda betul-betul. Benda tu betul. Dalam masyarakat kita dengar benda lawak kan. Bagi kita komuniti yang masuk kelas-kelas agama, kita anggap benda tu lawak. Bagi orang awam yang kat luar tu, ya, ada. Memang jangan pelik. Kalau anda kata ditanya tepi jalan, sahih ada tak jawab. Menunjukkan bahawa benda ni dia anggap benda ni tak penting. Dia anggap masalah taharah ni bukannya fardu ain, dia fardu kifayah. Ada ustaz jaga tu, ustaz tu ada, tak apalah nanti kita tanya dia. Dia tak buat lagi tak apa. Dia tak buat lagi tak apa. Tunggu bila tak tahu, Allah alam. Tapi nanti kalau apa tak tahu tanya ustaz. Kadang-kadang ada idea macam tu pada masyarakat. Ni kena jaga sikit. Dia kata jadi hadas kecil yang mana wajib dengannya wuduk. Wa hadasul akbar, hadas akbar adalah wa ma yajibu bihi al-ghusl. Yang wajib dengannya mandi. Nanti diterangkanlah punca-punca dia terangkan. Wal khabas pula ala salasi anwa'. Dia kata khabas ni pula ada tiga bentuk. Walaupun kita kata bersihkan badan, pakaian dan tempat, tapi kat sini buku ni saya setuju, saya seronok baca sebab dia
dia datangkan dengan cara berbeza. Yang kadang-kadang kita namakan kita sebut dalam bahasa kita hadas najis mughallazah mukhaffafah sebagainya kan. Dia najis satu je. Cuma cara pembersihan najis. Dia kata, jadi kat sini dia kata najis pula 3 bentuk. Pertama yajibu khabathun yajibu ghusluh. Satu, kotoran yang wajib dibasuh. Maksud wajib dibasuh tadi sampaikan hilang bau, warna dan rasa daripada tempat mana terkena najis kotoran tersebut. Kotoran wajib basuh. Kemudian khabathun yajibu nadhuh. Dan ada kotoran yang wajib direnjis. Macam air kencing budak lelaki yang tak makan apa-apa lagi bawah 2 tahun. Bawah daripada 2 tahun, dia kencing kena baju kita ambil air renjis saja. Ini bukan diskriminasi seksual. Bila orang kata macam habis ada anak perempuan kena basuh. Apa pasal? Mulia sangat ke lelaki? Tak. Ini adalah syariat. Anda buat kerana apa? Nabi buat. Para sahabat tak tanya, lupa nak tanya Nabi. Kenapa? Nanti kita adalah, walaupun ada orang bincang, buat kajian, kenapa anak kencing anak lelaki renjis-renjis, anak perempuan kena basuh. Sedangkan dua-dua budak, dua-dua makan susu. Dua-dua kurang 2 tahun, kenapa yang ni macam ni, ini macam ni? Sebab syariat mengajar. Stop situ. Ada pun kalau kita kata nak bincangkan, kalau Nabi sebut sebab dan kita ambil sebab. Kalau Nabi tak sebut sebab, jangan cari sebab lah. Kalau kita bimbang, kita kata kalau sebab tu hilang, kita pun langgar. Macam orang kata haram babi sebab ada cacing pita. So kalau cacing pita tak ada, macam babi tu sihat gila. Kan, bagi makan antibiotik dari kecil sampai ketua. Bagi kan sebulan antibiotik. Ada vaksin. Vaksinasi, babi kena dapat vaksin. Ataupun dia kata kalau sekiranya kita masak tu benda, letak bawah cahaya ultraviolet, boleh hampus semua kuman. Pasal kata cacing pita kat babi tu 100 darjah pun tak mati lagi. So masak style biasa tak mati. Jadi dia kata kalau ultraviolet dia faham tak, ni panjang akal. Sedangkan asal dia bukan masalah ada cacing itu atau tidak. Walaupun orang kata sains membuktikan makan babi sihat, tetap haram. Tetap haram. Dia bukan sebab kerana punca. Itu kena jaga-jaga sikit. Sebab tu kenapa dalam konteks masalah air kencing tu kan, yang direnjis tu, Nabi kata renjis lah. Bahkan ada tempat macam dekat lantai kan, macam kalau di tanah, macam kecil Arab yang badui kencing dalam masjid. Nabi siram je. Siram sebab dia air, kemudian Nabi gunakan masjid macam biasa. Tak ada macam masjid telah najis ke, tak adalah. Okey je. Kan Nabi siram air, selesai. Sebenarnya ini jawapan bagi orang yang tak bagi masjid cantum dengan rumah. Sebenarnya. Kada zaman dulu kan, tahun 80-an, 70-an dulu, kalau tuan perhatikan, sekarang tak ada dah. Zaman dulu memang biasa. Orang-orang kita tandas luar rumah. Sebab dia ada fahaman bahawa kalau bercantum dinding tu dengan dinding, dengan rumah, maka tak sah solat kat sini. Ini kisah benar. Ada perbahasan macam tu. Tapi lah bila kita balik, Nabi dah siram air, sebaldi kat air kencing tadi, dan settle, kenapa kita boleh flush dah tandas, tak settle lagi? Faham tak? Mindset yang kita kena jaga sikit. Sebab ini Nabi siram habis. So kadang-kadang pembersihan tadi berbeza. Cara pembersihan tu berbeza. Yang ini dengan cara macam hilang bau warna rasa sini. Renjis-renjis saja sini. Kemudian ada yang macam simbah air saja sudah. Okay. Kemudian wa khabathun yajibu mas'uh. Dah ada kotoran yang wajib disapu je. Contoh macam tapak kasut. Yang Nabi cerita pada para sahabat, Nabi sebut pada para sahabat, bila seorang tu datang untuk solat, maka balikkanlah kasut dia. Dan kalau dilihat sebarang kotoran, maka gosokkanlah ke tanah. Kemudian dia solat pada tanpa tanggal. Tanpa tanggal. Ini nak fahamkan. So sebab itu dia kata kotoran, kita bacalah kotoran yang cara bersihan dia berlainan. Jadi tapi dia tetap kotoran, tetap dibuang. Cuma cara dia berbeza. Tapi kalau hadas tadi, kita ada 2. Hadas kecil ada besar, habis. Tapi kotoran 3 bentuk. Satu dibasuh, satu direnjis, satu digosok je. Selesai Baik. Persoalan kedua, asal tsaniya tu, persoalan kedua, al-ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharatu. Okay, bila kita nak menyucikan, bersuci, maka nak tahu air mana. Manakah air ni maksudkan bila kita kata taharah tadi, yang bukan maknawi yang hissi. Maka kita gunakan air. Kalau kita junub, kita kena mandi, gunakan seluruh badan. Kalau kita hadas kecil, kena gunakan pada air anggota wuduk. Okey. Sekarang air tu jenis macam mana? Okey. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Penyucian ni pendudukan kepada taharah ni perlu kepada sesuatu yang digunakan bersuci dengannya. Yuzalu bihin najasu, yang dihilangkan dengannya najis, wa yurfa'u bihil hadas, dan diangkat dengannya hadas. Wa huwa al-ma', dan dia adalah air. Air
Memang tak boleh guna lain. Ada orang soalkan, dia kata boleh tak kalau kita ada macam cecair lain. Cecair lain. Alkohol ke. Atau rasa alkohol bukan alkohol arak lah. Kan tuan-tuan pakai apa? Sanitizer sanitizer kan. Kalau kita pakai kan, rasa bersih dia air kot. Rasa-rasa. Kan dia mati kuman kan. 96% kita pakai tu Dettol punya. Kita ada air, kita letak itu kan, tangan-tangan betul dia kering. Macam mana? Okay, ini masalah pertama. Memang tidak boleh guna kecuali air. Tidak ada cair lain dibenarkan guna untuk taharah kecuali air. Kemudian lagi, wal ma'ul ladzi tahsulu bihi taharatu huwa ma'ut tahur. Dan air yang terhasil dengan penyucian, ia adalah air yang menyucikan. Tahur itu maksudnya menyucikan, bersifat menyucikan. Wa huwa at-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi, iaitu adalah air yang suci pada zatnya dan menyucikan pada yang lain. Wahul baqi ala asli khilqatihi, dan dia adalah air yang kekal di atas sifat kejadiannya. Nah, ni nak kena faham. Dia sebut air itu kekal atas sifat kejadian. Air ala sifati allati khuliqa 'alaiha. Dia kata di atas sifat yang dicipta Allah Taala. Ya, air itu macam tu. Sawaun, tak kira sama ada air tersebut adalah nazila minas sama', turun dari langit. Actually sumber air kita dua je. Sama ada daripada dari langit atau daripada tanah. Mungkin sebenarnya dia cycle. Tuan tahu kan air ni cycle, air tak dibuat baru. You cannot create new water. Ke ada orang ada tahu create new water? Tak ada. Saya pernah cakap tajuk ni, ada student saya lawan. Saya tak kisah lawan. Jangan tapi kalau saya jawab balik jangan rasa malu pula. Okey. Dia tak apa nak argue dengan saya tak apa, tapi jangan mengajuk. Dia ada orang dia bertekak dengan saya betul dia hilang kelas, tak datang dah. So mengajuk. Pasal saya jawab tu, orang pandang dia, orang macam dia rasa saya condemn dia. Tapi masalah dia lawan saya tak apa. Saya okey je. Saya pernah kata, air ni tak boleh buat. Even though air ni, dia hidrogen dan oksigen. Semua orang tahu. Dia molekul air ni terdiri daripada dua jenis. Dua benda. Dua unsur. Unsur hidrogen dan oksigen. Tapi takkan boleh buat air. Air tak boleh buat. Bahkan air ni cycle, dia pusing balik tau. Mana kita pakai, buang-buang, kencing. Lepas tu nanti dia masuk laut dan sebagainya, ataupun meruap naik atas, lepas tu pusing balik, dia hujan turun balik. So kalau anda minum air ni, anda tak tahu mulut perut siapa dilintas sebenarnya. Sebenarnya air ni perut siapa dilintas anda tak tahu. Satu masa dahulu. Kan, once upon a time kan. Kalau follow balik air ni kan, dia pusing balik naik atas, turun balik. Tak orang tu muntah, itu yang naik atas pusing balik, awak minum. Tapi awak tak boleh jadikan sifat itu sebab air tak boleh tambah. Tak boleh buat air dah. Jadi bila student saya dia kata tak puas hati, dia kata tapi ustaz ada hydrogen cell dekat US kan anda pakai kereta, bas dan sebagainya pakai hydrogen cell yang by product dia adalah water. Saya kata by product dia water bukan maksud dia buat air. Saya kata macam itu air lah tu dia buat. Dia kata. Saya kata tunggu datang minggu depan. Minggu depan saya bawa saya pasang besar dekat ni. Dekat projektor how stuff works. Dia satu website yang terangkan kenapa tak boleh kita buat air. So, air ni actually dia pelik. Dia janggal. Sebenarnya air ni janggal. Yang sifat yang dia ada, dia sebenarnya adalah pelarut universal. Besi pun larut dalam ni. Yang bila kita letak besi lama kan, dia hancur, dia larut lah. Besi pun larut, dia makan masa lah. Tapi yang penting nak fahamkan air ni macam tu, sifat dia. Solvent yang paling universal. Pelarut paling universal adalah air. Jadi dia kata kenapa tak boleh buat air? Sebab air ni hidrogen dan juga oksigen. Dan dua gas tersebut, dia adalah satu meletup, satu terbakar. Dan kita pula sampai sekarang, kita cuma cara untuk menggabungkan molekul-molekul unsur-unsur ni, kita unsurkan atom-atom yang nak gabungkan, kita gunakan heat dan juga pressure. Kita gunakan tekanan dan suhu. So kalau kita buat kepada hidrogen dan oksigen untuk jadikan air, kita dapat apa? Dapat bom lah. Kita bampatkan, kita panaskan, dia bukan jadi air. Dia kan jadi bom. Tahu tak? So actually memang tak logik. Tak boleh buat, dia kata. Memang tak boleh buat, air tak boleh buat. Kena faham. Sebab tu kenapa tak ada bincang. Jadi air tu tak kira sama ada datang dari atas. Walaupun kita tahulah sebenarnya dia pusingan balik lah. Dia nanti turun, lepas tu kita kena naik atas balik, lepas tu pusing balik, sini nak jekit. Yang daripada atas, itu dia kata matar, seperti hujan, dhaub, cairan salji, glasier, suluj, salji itu sendiri, barat, air batu. Yang saya dulu orang terjemahkan, dia kata barat ni apa? Bil ma' yuhtaju al barat, dia kata barat tu adalah embun. Embun nada. Nun dal alif maksurah. Nun dal
Alif macam ya tu, nada. Nada bau dikira sebagai embun. Adapun barat yang kita kat Malaysia jarang-jarang jumpa. Tanah Arab biasa. Kalau dekat belah Europe, besar bola golf, kan air batu datang ketul. Air batu tu dipanggil barat. Dipanggil sebagai barat. So daripada atas sebab ada hujan, okay, ataupun cairan salji, ataupun salji itu sendiri, ataupun datang dengan bentuk apa? Bentuk air batu. Okey. Aujarian fil ardi, ataupun air itu mengalir di muka bumi. Kama'in anhar, seperti air sungai. Wal uyun, mata-mata air. Wal abar, perigi-perigi. Wal bihar, dan juga lautan-lautan. Semua sekali. Bahkan bila sebut kekal di atas rupanya yang asal, itu sebab kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala berikut. Dia kata, liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-11. Allah Ta'ala katakan, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dia turunkan ke atas kamu daripada langit air untuk disucikan kamu dengannya. Diturunkan air itu untuk sucikan kamu dengannya. Ini kisah para sahabat ketika dalam peperangan dan perang Badar kan, dalam perjalanan nak pergi perang Badar, diorang jadi macam apa, jadi hilang semangat sebab separuh tentera balik. 313 tu adalah apa yang tinggal lepas Abdullah bin Ubay bawa lari separuh. Abdullah bin Ubay bawa lari separuh. On the way nak pergi, terus patah balik. So 313 ikut Nabi itu 300 lebih tu, itu yang tinggal. Lepas tu bila diorang pula berharap dapat bertembung dengan kafilah bawa dagangan. Sebab keluar dari Mekah dua kafilah. Satu kafilah dagangan, satu kafilah atau rombongan perang. Diorang harapkan dapat rombongan yang tak ada senjata, bawa barang. Tapi bertembung dengan rombongan yang bawa senjata. Kat situ ketika tu diorang macam bersedih lah, apalah, risau lah, runsik. Maka Allah tak jadikan mereka tidur. Dan tidur. Kemudian Allah Ta'ala jadikan hujan turun, membasahi mereka, menyucikan mereka daripada apa yang diberikan syaitan kepada mereka. Jadi maksud Allah Ta'ala turunkan air itu untuk menyucikan mereka. Jadi nak fahamkan So para sahabat Nabi SAW dalam perang Badar diturunkan air, dan Allah Ta'ala kata air itu untuk menyucikan kamu. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam surah Furqan ayat 48, Allah Ta'ala nyatakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang bersifat menyucikan. So Allah Ta'ala sendiri firmankan, menyatakan bahawa air yang turun tu sifat dia apa? Menyucikan. Walikauli Nabi SAW, dan juga kita kata ini adalah air-air tadi adalah berguna untuk kita untuk penyucian adalah kerana sabda Nabi SAW. Ini dalam hadis Nabi SAW yang Nabi baca doa istiftah. Sebenarnya doa istiftah paling sahih ini. Ini part daripada dia. Bila mana? Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, billahi alaik." Kan dia sumpah kat atas Nabi dengan nama Allah Taala. Engkau diam di antara baca takbir dan qiraat. Suku tukar, kau diam di antara itu. Apa kau cakap? So Nabi terangkan, Nabi kata, aku cakap, Allah ba'id baini wa baina khatayai. Ya Allah, jauhkan aku di antara aku dan kesalahanku, kama ba'ata baina masyriq wal maghrib, macam kau jauhkan timur dan barat. Kemudian Allah makin khatayai, kama naqasabul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari kotoran daripada kesalahanku, macam dia bersihkan pakaian putih daripada kotoran. Allahumma irsilni min khatayai. Ya Allah, basuhlah aku daripada kesalahan-kesalahanku bil ma'i was salji wal barat. Dengan air, salji dan air batu. Ini Nabi doa sendiri. So jadi para ulama faham dari situ, maksudnya air itu Nabi minta Allah Ta'ala jadikan penyucian bagi kesalahan-kesalahan dia. Dan ini kita tahu bahawa dalam masa kita berwuduk, kan air akan gugur dengan air wuduk kita kesalahan dosa-dosa kita. So dengan sebab itu para ulama kata man air tadi menyucikan kita daripada dosa-dosa, dan itu jadi untuk taharah. Taharah daripada hadas, taharah daripada najas. Semua sekali Tapi ini ini satu bahagian daripada doa istiftah Nabi SAW. Yang istiftah yang lain tuan-tuan baca tu, sebenarnya banyak yang para sahabat dengar Nabi baca, bukan soalan dari sahabat, apa yang Nabi baca. Macam Ali dengar, kan Huzaifah dengar, Ibn Abbas dengar, solat malam dengan Nabi SAW, dia dengar Nabi baca sekian-sekian. Dia cerita balik apa Nabi dia dengar. Tapi Abu Hurairah, dia soal Nabi, dia kata engkau diam dan takbir dengan bacaan, apa engkau cakap? Sebab tu para ulama kata yang paling sahih, paling kuat yang tu. Jadi tak banyak orang hafal. Kan? Jadi terpulanglah. Kita nak bahasa istiftah banyak. Pasal Nabi ada makna dibaca untuk malam, tapi yang Abu Hurairah tanya pasti dalam solat fardu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anda kena ingat, dia Islam atau dia hijrah. Dia Islam awal, tapi dia hijrah tinggal dengan Nabi SAW pada tahun ke-7 hijrah. Antara tahun-tahun akhir Nabi SAW. Sebab tu kenapa dalam konteks bila dia cerita tadi, itu antara yang berakhir dilihat daripada Nabi. So it's better untuk ambil itu yang lebih baik. Tapi anda lihat kat sini dalil bahawa disucikan seorang tu dengan air batu, salji dan air batu daripada kesalahan-kesalahan. Dan juga kerana sabda Nabi SAW,
Yang sabda Nabi SAW an ma'il bahri, mengenai air laut. Ini bila seorang sahabat Nabi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata inna narkabul bahra. Ini hadis lafaz Tirmizi Memang Tirmizi tanya pada Bukhari, Imam Bukhari kata hadis yang paling sahih dalam bab ni. Dia kata inna narkabul bahra, kami berlayar di lautan. Wa ma'na qalun minal ma', dan kami ada bersama sikit, kami ada sikit air. Fa in tawadda'na bihi, kalau kami wuduk dengan air yang kami bawa, atishna, kami akan dahaga. Afana tawaddu' bima'il bahri, boleh tak kami wuduk dengan air laut? Lepas tu Nabi memberikan statement dia. Statement Nabi ini menunjukkan bahawa air tersebut huwa, air berkenaan, at-tahuru ma'uhu, yang bersifat menyucikan airnya. Laut tu bersifat menyucikan apa? Airnya. Airnya bersifat menyucikan. Al-hillu, yang bersifat halal, maitatuhu, bangkainya. Nabi bagi dua jawapan. Para ulama kata berikan dua jawapan. Walaupun sebenarnya dia minta satu je. Dia tanya boleh tak boleh wuduk air laut. So Nabi SAW, para sahabat ni confused sebab apa? Sebab ayat Quran yang pertama, yang Al-Anfal, yang kita baca dua ayat atas tu kan, Al-Furqan tu, turunkan air langit untuk menyucikan. Sifat air menyucikan, air yang turun langit, ada masin, ada manis, masam, pahit, tak ada. Jadi bila air laut tu masin, dia start confused. Dia punya confused macam, boleh ke? Kan? So bila dia confused, maka dia tanya Nabi SAW, Nabi pun jawab. Dan Nabi kata, ya, huwa, laut tu, at-tahuru ma'uhu, bersifat menyucikan, ini airnya, al-hillu maitatuhu, yang bersifat halal bangkainya. Ini Nabi bagi dua jawapan straight. Pasal nanti dah tanya ini, dan tanya satu lagi pula. Nabi tahu, dia confuse ini, nanti confuse lain. Jadi macam laut, dengan itu hadis Nabi SAW kata, apa saja keluar di laut, bangkai laut, asal tidak memudaratkan kita memakannya, makan. Tak kira apa. Hatta sebab tu kenapa perbahasan macam apa, binatang menerkam dengan taring dan sebagainya, hanya haram kalau dekat darat. Kalau dalam air, terkamlah mana pun halal. Jerung ke, kan wali paus putih ke, ikan haruan. Ikan haruan ni binatang menerkam. Siapa pancing ikan, gewang kan, geng-geng pancing ikan haruan kan. Kalau jenis malas, tinggal je. Ambil cicak, letak kat mata kail tu, tinggal cicak tu. Dia budak-budak asrama tu kat Perak, sekolah tu, yang budak-budak ni dia kadang bukan rajin makan pun, suka tangkap je. Nak kata rajin goreng tak juga pun. Ikan haruan tu kat tali air kat depan sekolah tu, orang ambil batang kelapa yang panjang tu kan, letak sikit dekat tali. Lepas tu ni tinggalkan umpan, letak. Kadang-kadang ada lah dapat kura-kura pun ada. Macam okey, pasal lupa mazhab Syafi'i Malaysia tak makan. Mazhab Syafi'i Malaysia kata tak makan. Syafi'i Maldives makan. Okey, jadi bila kita kata tinggal kura lah, belut kadang-kadang. Ikan haruan biasalah. Tapi ikan haruan tabi'i sifat dia menekam macam toman, ikan kaloi. Semua ikan tu jenis mengejar. Tapi dia kalau dia jadi binatang darat haram. Tapi binatang air halal. Ini kena faham So konsep masalah bila tuan-tuan kata bertaring tu, jangan letak yang kat air. Yang air bertaring macam mana pun halal. Faham Ni nanti insya-Allah kita jauh sikit nanti kita belajar. Ala kulli hal, bangkai air tu maksud dia tak perlu sembelih. Faham Tak ada penyembelihan berlaku untuk binatang air, tak tahu tanya bila sembelih. Cuma saya ada seorang kawan, dia belajar kat KUM. Dia kira senior saya lah kat sekolah Perak tu. Dia belajar kat KUM. Dia balik daripada masa Falah Melaka. Kemudian balik ke Malaysia nak celup 4 senawi supaya boleh pergi pula dekat Mesir dan sebagainya lah. Lepas tu bila dia sampai dekat sekolah kita orang tu, dia banyak keluar idea pelik-pelik lah. Antara idea dia ada soalan kat kita orang. Kita budak-budak ni kan, baru peralihan satu senawi, mana faham banyak benda. Dia tanya soalan, dia kata, bilakah ikan tu disembelih? Yang seorang tu kata ketika ditebarkan jala, yang seorang tu kata bila keluar dari kepala, macam-macam lah. Pasal kalau tangkap tu bukan orang Islam, acong tangkap, halal je, mana ada masalah pun. Kalau kafir mana pun tangkap, tak pernah jadi haram. Seikan tak disembelih, dia bangkai. Tapi kita orang waktu tu budak, tak faham sangat kan. Seorang keluarkan ini semua, dia kata salah kan. Dia kata penyembelihan dia ketika keluar kepala daripada air tu, itulah kita sembelih. Saya macam Syiah sesat tu. Tak kira sekarang tahu dah, kata budak kita tak faham juga. Lepas tu kita tanya seorang senior yang lain. Senior tu kata bangkai. Bila bangkai maksud dia tak disembelih. Itu maksud bangkai dalam konsep ini maitah, bukan maksud dia mesti berbusuk. Tak. Orang kita sebut bangkai, sebut bau bangkai, maksud dia busuk. Dah berulat.
kita dengan istilah fiqh bila sebut bangkai, maksud dia tak sembelih cara syar'i walau dia wangi. Faham? Macam pergi kat mana ke kedai-kedai yang haram kan, yang apa yang jual daging tak sembelih, kan daging tu elok je, rupa dia tak rosak pun. Tapi itu maksud dia bangkai tak disembelih cara syar'i, bukan maksud dia kena busuk bergulat baru dia panggil bangkai. Faham okey. So jadi dia kata dia kat situ kenapa Nabi jawab pada dia dua. Okey, jadi kat sini yang ayat Quran tadi datang berkenaan dengan turun dari langit. Okey, yang kemudian apa maksud juga ayat berkenaan dengan dia kata apa doa Nabi SAW air dari langit Kemudian yang tentang air yang tengah mengalir ni macam lautan tadi. Cuma kat situ kekal sifat asal dia. Dia kata wala tahsul taharatu bima'in ghairil ma'il kal khalli. Dia kata dan tak tengah terhasil at-taharatu, taharah ni bima'in dengan cecair ghairil ma' selain air. Bima'in ghairil ma' dengan cecair bukan air. Kal khalli seperti cuka, wal benzin, petrol, wal asir, perahan buahan, wal laimun. Asir kan macam kita buat mangga kan, wujud dengan mangga. Wal laimun, lemon, wa ma syabahu zalika, wa ma dan apa yang menyerupai itu macam air kelapa. Orang belah air kelapa kan nampak air kelapa. Tak boleh. Dia mesti air tadi sama ada turun dari langit atau keluar dia mengalir di atas bumi dengan cara yang asal tabi'i. Ada masuk dalam badan perut, ada badan binatang ke, badan tumbuhan ke dan sebagainya. Batang tumbuh apa ni stem binatang tumbuhan pun tak jadi. Macam pokok kaktus kita perah kan, tak boleh. Orang kata ada akar pokok kan, cantas dia keluar pun tak boleh. Atau tak dikira macam air yang asal. Bukan air yang dimaksudkan. Air yang dimaksudkan tadi mesti sama ada dia turun dari langit atau dia mengalir di bumi. Mengalir tadi dengan jadi sungai atau mata air atau perigi atau laut. Okey, faham Yang lain tak jadi, okey. Dia kata, jadi sebab tu apa-apa air dijumpai lain daripada itu tak dikira sebagai air. Tak dikira. Walaupun kita panggil air tebu kan. You call it air tebu, tapi tak boleh pakai untuk berwuduk. Dia ada satu je hadis yang dhaif datang. Yang ini menyebabkan mazhab Hanafi dia kata boleh kita berwuduk dengan air mutaghayyir. Air yang telah berubah. So, dia kata pasal air tersebut, dia kata yang kalau kita nak minum air berperisa zaman dulu, letakkan kismis atau tamar dalam air, tinggalkan 3 hari. Kecampur kismis atau tamar. Lepas tu dibiarkan 3 hari, lepas tu kemudian dah perisa dia keluar, start minum. Okey. Jadi ini bagi Nabi. Nabi ni kisah hadis yang dhaif datang pada malam Nabi mengajarkan jin di Mekah telah timbul. Kononnya Nabi tanya pada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, engkau ada air tak? Dia kata ada Rasulullah, ada Nabi saja. So air dah bertukar kan. So jadi ketika tu Nabi kata bak sini, ni pun wuduk sambil berkata air yang menyucikan dan minuman yang memuaskan. Minuman yang menyegarkan, air yang menyucikan. So Nabi wuduk. Ini hadis dhaif yang tak dipakai untuk hujah pun. Sebab tu kenapa balik pada asal, apa yang bukan air turun dari langit atau keluar di bumi tak boleh pakai untuk bertaharah. Okey. Cuma nanti dibincangkan masalah kalau rupa dia macam tu. Okey, dia kata sini. Dia kata apa? Kerana wa ma syabah dzalika liqauli ta'ala firman Allah Taala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ayat surah Maidah ayat ke-6, Allah Taala nyatakan berkenaan tukar daripada air kepada debu. Kalau tak dapati air, terus tukar kepada debu suci. Pergi tujulah pada debu suci, bertayamumlah kamu daripada dengannya. Maksud dia, erti kata lain kat situ, tak ada. Kalau tak ada air, petrol. Kalau tak ada air, tina. Kalau tak ada air, tak ada. Kan, buat perahan ni ke, tak ada. Akar pokok ke, tak dicari. Air tak ada, terus tukar. Dia kata, falukan nanti taharatu tahsul bima'in ghairil ma'. Okey, dia kata kalau sekiranya boleh terhasil penyucian, terjadi penyucian, terhasil tu dengan cecair bukan air, la naqala adamil ma ilaihi. Ini akan dinukilkan ketiadaan air tadi kepada cecair berikutnya. Walam yanqul ila turab, dan tak ditukar kepada tanah. Sebab air dengan tanah kan sangat jauh. Sekarang ni bila air tak ada, terus tanah. Tak ada, air tak ada, cari cecair lain, tak ada. Menunjukkan bahawa tak ada air, terus tukar pada tanah. Tak timbul masalah air tadi, tapi dalam tu rasa macam ada air, kalau perah ada air. Dalam batang pokok tu kaktus ada air. Dia jaga kadang-kadang ada tu yang beracun. Tak boleh pakai pun. Bila dah start masuk dalam badan dalam jisim tumbuhan ataupun sejenis dengan tumbuhan, dia jadi dengan cecair tumbuhan tu punya getah, dia akan jadi racun. Sebab tu memang tak pernah nukilkan berkenaan kena cari air lain.
Tak ada air yang mengalir ataupun turun dari langit. Tak ada. Anggap tak ada. Faham Cuma kita buka kat pipe ni, kita air datang, air dari sungai lah. Janganlah buat awak nanti, ustaz, kita punya air ni datang dari pipe, bukan daripada apa? Mengalir datang muka bumi. Dia tak sama jugalah. Okey. Baik. Persoalan. Al-mas'alah ats-tsalitsatu, al-ma' idza khalatathu najasatun. Air bila bercampur ia dengan najis. Kalau kita dalam kitab fiqh dulu, fiqh Syafi'i dipanggil ma' mutanajjis. Kalau air yang asal dipanggil ma' mutlak. Air yang semata-mata air. Mana air tak disifatkan macam air tebu ke air mawar ke air, tak ada. Air semata-mata air. Tu air mutlak. Maksud mutlak tu semata-mata air. Bila sebut ma'un mutlak, air mutlak, maksud dia air semata-mata air, tak ada campur benda lain. Itu maksud air tadi. Cuma tapi kena define balik. Kalau air tu asal macam tu, macam lautan dari masin, maka dia sah. Dia memang tabi'i dia masin. Ataupun dia lintas kawasan berbelerang, angkat bau belerang. Kan, ataupun angkat manis. Kerana dalam tu ada apa? Tabi'i yang tak jadikan, ada daun pokok jadikan bau lumut, warna lumpur. Asalkan dia masih lagi masalah asal macam tu dia jadi, tak ada masalah. Kalau kita buat masalah lain. Kita campur garam, kita campur sekian, ada masalah. Kalau dia kata memang asal air tu macam tu, kita boleh berwuduk dengan dia, mandi dengan dia, menyucikan dengan dia. Tapi kalau kata bukan datang asal, tak boleh. Ini nak kena faham, pasal nanti kita nak bincangkan tentang tajuk najis ni. Baik. Al-ma' ats-tsalitsatu, air yang ketiga, air. Al-ma' ats-tsalitsatu, persoalan yang ketiga, air apabila bercampur dia dengan najis. Al-ma' idza khalatathu najasatun. Air apabila bercampur dia dengan najis. Fa ghayyarat ahadu awsafi thalathatu. Lalu dia mengubah salah satu sifatnya yang tiga. Dia ada tiga sifat pada air tersebut, yang kalau najis bercantum dengan dia, maka mengubah salah satu, bukan semua sekali. Salah satu saja. Okey. Rihuhu, bau dia, au ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya. Fa huwa najisun bil ijma', maka dia najis dengan ijma'. La yajuz isti'maluhu, tak harus untuk kita menggunakannya. Fala yarfa'u hadatha, maka dia takkan boleh angkat hadas. Wala yuzilu al-khabatha, tak boleh hilangkan kotoran. Dua-dua tak boleh. Sawa'un kana kathiran qalilan, tak kira dia banyak atau sikit. Kita bincang masalah kadang kita bincangkan berkenaan dua kullah ni kan. Actually dua kullah ni dipercanggahkan oleh para ulama tentang masalah dua kullah. Sebab nas daripada para sahabat Nabi SAW tak ada. Yang ada satu saja nas yang datang tentang dua kullah ni daripada Ibnu Juraij, salah seorang tabi'in, yang kata jumlah dia 500 kati Baghdad. 500 kati Baghdad. Yang ada nanti kita disebutkan. Cuma masalah banyak dua kullah tu macam mana? Kalau dua kullah tu berubah jugalah. Dia bukan bila dua kullah air itu walaupun dah kencing, lepas tu bawah hancing, tapi dua kullah ni. Tak. Kena faham Dia banyak atau sikit tak kira. Kalau berubah bau atau warna atau rasa, walau di seluas Laut Cina Selatan sekalipun. Orang kat Labuan kencing, orang kat Kuala Terengganu angkat air, buah hancing. Maka satu laut tu dah ni tak pakai. Orang kita sekarang bayangkan masalah dua kullah ni, ia adalah batasan minima. Batasan minima maksud dia. Bukan masalah air itu tak berubah, tak kira berubah ke tidak, tak. Kalau air itu kurang daripada jumlah dua kullah tadi dah terima. Cuma masalah itu kita bincang depan sikit. Dia kata dia kata amma idza, okey, itu kalau kita kata berubah maka najis. Berubah walau sebesar Laut Cina Selatan, swimming pool besar, kolah masjid kan. Kencing cicak jatuh mati, bau jadi hitam, tak boleh pakailah. Walaupun kita, tapi dua kullah ni, walau dua kullah, walau tiga kullah, empat kullah. Tapi kullah ni sebenarnya kalimah yang kena jaga-jaga sikit. Sebab saya perhatikan orang Malaysia kita tak tahu kullah tu maksud dia apa. Kullah ni maksud sebenarnya water jar. Jar air. Yang ia saiz yang berbeza-beza. Saiz kecil, besar ni, ada besar macam tu. Dia kira dia penting water jar lah. Cuma daripada Nabi SAW, hadis itu sahih. Tapi orang tak tahu jumlah dia banyak mana. Para sahabat tak pernah cerita berapakah jumlah dua kullah tersebut yang Nabi sabdakan. Nanti kita bincang. Dia kata, kalau air itu banyak ke sikit, tak kisah, tak kira. Bercampur najis, berubah bau atau rasa, air telah najis. Ijma'. Tak ada siapa pun kata tidak. Tak kira banyak atau sikit, kalau bercampur najis, bertukar salah satu bau dia atau warna atau rasa dia, maka dia telah najis. Okey. Walaupun di banyak mana sih, walaupun satu Laut Cina Selatan tu. Kata, Baik. Amma idza khalatathu najasatu. Adapun sekiranya dicampur air tersebut dengan najis. Tapi walam tughayyir ahadu awsafihi. Tapi tak ubah
salah satu sifat dia. Kat sini bawa dia khilaf. Tentang berubah, tak ada siapa khilaf. Tentang tak berubah, bercampur najis tapi tak berubah. Kita nampak monyet tu berak kat swimming pool tu ceplok. Kan? Lepas tu kemudian tengok air tu tak berubah. Macam okey macam tu juga color kan. Ya ada kena dia kencing kan. Macam orang kencing dalam swimming pool lah. Zaman dulu dia tak tahu. Zaman sekarang dia buat coloring tau. Untuk kencing nanti wajib warna biru. Tak je try. Pergi kolam-kolam yang mahal kan. Try kencing tau. Nanti ada CCTV nak tangkap gambar. Dia air tu akan jadi biru. Biru tua. Biru tua, kalau biru tua. Nanti dia masuk balik dekat filter tu, dia akan tapis balik. Tapi nak fahamkan sekarang, memang akan ada zaman kaedah sekarang ni rasa. Zaman dulu kita rasa-rasa macam panas-panas je. Panas-panas kan. Asal panas air ni kan. Mungkin kawan tu kencing kat situ. Jadi itu problem jugalah. Tapi nak fahamkan sekarang, ni kalau bercampur, yang orang khilaf adalah masalah kalau bercampur tapi tak berubah. Ini ada khilaf. Dia kata fa in kana kathiran lam yanjus wa tahsul at-taharatu bihi. Jika ia adalah banyak, tidak akan menjadi najis dan akan terhasil dengannya penyucian. Wa amma idza kana qalilan fayanjus. Adapun kalau air itu sedikit, maka ia telah najis. Wala tahsulul taharatu bihi, takkan terhasil penyucian dengannya. Ini problem sikit banyak ni masalah kita tak boleh nak tentukan. Contoh kalau dalam sebaldi air. Sebaldi air, kita ada anak kita pegang anak kita nak terkencing dalam tu. Ini nampak kan air tu. Rasa-rasa kalau rasa macam ni. Air tak berubah tapi macam nak masuk mulut kumur-kumur pun rasa. Faham? Dia sebenarnya macam tu lah. Dia tak ada had sebenarnya. Ini nak fahamkan, saya nak bincang tentang had. Wahadul ma'al kathir ma balagha kullatain. Apa mencecah dua kullah. Okey, dia kata tengok bawah apa mencecah dua kullah. Dia kata kullah ni jarrah. Jarrah, maksud jar lah, jar. Jar atau jar. Jam'uha kulal, kulal atau kilal. Okey, wahiyya tusawi ma yuqaribu, dan dia menyamai lebih kurang 93 ribu 3.075 sok dia kata. Ataupun dia kata 160 liter. 160.5 liter air. Dan kullatan, dua kullah tu lebih kurang dalam 5 kirbah. Lebih kurang. Kirbah ni pula problem. Kirbah ni apa tahu bekas air daripada kulit. Zaman dulu orang Arab bila dia ambil bekas air, dia buat daripada kulit tau. Nanti kita bincang tibak bila kita gunakan bekas air dari kulit. Kalau air tu berbau ke benda kita tak kisah. Asalkan air kulit tu dah suci walaupun kulit tu daripada daripada bangkai yang tak disembelih. Tapi nak fahamkan bila dia orang pakai kirbah dia water, saya tak pernah tengok kat Malaysia. Kat tanah Arab memang ada lah. Cuma banyak kan macam lembu kan, kambing ke, biasa kambing lah. Dia seekor kambing tu dia jahit balik ni jadikan macam satu bekas air dari kulit. Bekas air tu panggil kirbah. Dia kata 5 kirbah sama dengan 2 kullah. Okey, sebenarnya kadar ni yang saya sebut balik, ia disebut oleh Ibnu Juraij, salah seorang ulama daripada kalangan tabi'in. Dia punya pendapat, dia kata 500 kati Baghdad bersama 2 kullah tadi. Jadi orang pun startlah kiraan 14 ton minyak kati, berapa ton minyak tanah lah dan sebagainya. Sebab itu ikut kepada hadis Nabi SAW. Nabi tak sebut 2 kullah tu banyak mana. Diorang macam zaman tu memang dah tahu kullah tu macam ni. Tapi lepas zaman berikutnya dah mula start confuse. Kullah ni berapa saiz. Jadi Ibnu Juraij ada. Para sahabat Nabi tak ada seorang pun nukilkan saiz berapa. Tak ada sahih. Dia sahabat Nabi, apakah 2 kullah itu? Ini problem sebenar. Macam tuan-tuan nanti belajar bab kenaan dengan macam masalah apa musafir, jarak, boleh qasar solat. Kes situ yang sama juga. Sebab yang Nabi sebut untuk musafir ini Nabi sebut dengan jangka masa. Nabi sebut dengan sehari semalam, 3 hari 3 malam. Musafir sehari semalam. Musafir 3 hari 3 malam. Nabi tak sebut pun berkenaan dengan jarak. Sebenarnya. Bahkan yang tuan-tuan dengar orang kata 2 marhalah tu. Tahu 2 marhalah tu apa? Tuan-tuan ada unta. Unta jalan, letih, berhenti, 1 marhalah. Kemudian rehat, jalan balik, 2 marhalah. Mana biasanya sehari semalam, unta akan buat 2 trip. Trip, untuk perjalanan dia akan buat 2 kali. So, 1 marhalah, 2 marhalah. Cuma kita kata, dari segi masalah kiraan, akan berbeza kalau unta tu tua ke muda. Betul tak? Lepas tu musim panas ke musim sejuk?
Lepas tu kemudian kemudian barang banyak ke barang sikit? Laluan dia berbukit ke atau rata? So every time benda tu jadi macam tu, para ulama kata dia hadis-hadis macam ni, sebahagian para ulama kata ini ta'adzur anil amal. Hadis yang tak dapat kita nak amalkan sebab tak ada definite penjelasan Nabi berapa banyak mana. Sebab tu kita macam was-was dan para ulama ni kata ni bukan ni, tapi siapa yang datang kata jumlah dia banyak mana, mazhab Syafi'i letakkan batu kata Baghdad atau 160 liter tu, 160.5 liter tu berdasar kepada apa Ibnu Jurayj sebut tentang, dia kata benda tu adalah 500 kati Baghdad. Okey, nak faham kan? Okey. Kemudian dalam masa yang sama, mazhab Hanafi lain sikit. Mazhab Hanafi air banyak ni, bila kita goncang sini, ripple air tu punya gelombang tak sampai ujung sana. Itu banyaklah. Tapi para ulama jawab balik, yang ini masalah juga. Bila goyang kuat lain, goyang perlahan lain. Betul tak? Kita goyang kuat, macam kes kita cerita itulah. Mazhab Hanafi dia kata apa aurat wanita boleh terbuka tu adalah apa dia selak ketika sibuk. Bagi saya jawab macam ulama jawablah. Masa sibuk apa? Sibuk masak sampai sinilah. Sibuk berenang. Kan, sibuk main kerja dengan anak, dia tak sama. Mungkin selap kain pun ada. Faham? Atau sibuk lari dalam tsunami. Takkan sama. Dia takkan sama. Kesibukan takkan sama. Sebab tu macam kes dua kolah tadi, mazhab Hanafi dia punya kadar penentuan dua kolah tadi atau air yang banyak tadi agak pelik. Kalau nak kata bila kata kocak sini, tak kocak kat sana. Tak sampai. Tapi tengok kuat ke perlahan. Zaman kita pula kan pakai pipe. Lagi masalah kan nak kocak tang mana? Tahu tak dalam pipe tu kan? Dalam pipe tu ada cicak tikus mati. Anak tikus mati terkapung kan? Memang air tu najis lah. Kawasan banyak mana? Basically kalau dia kata ikutkan pipe tu panjang mana pun, tapi mungkin certain part saja yang jadi najis, bukan semua. Ala kulihat mazhab Hadawiyah lah pelik. Ini Zaidiyah Hadawiyah dia kata apa? Apa yang kalau orang tu pakai air rasa pakai najis sikit. Kalau dia rasa dia pakai air tak rasa pakai najis, itu banyak. Pun tak definite jugalah. Tengok saiz bekas kan. Macam kita katakan orang tu kencing sana, awak buka air kat sini kan, rasa macam tak ada apa dah kan? Ke rasa? Orang kencing kat hulu, awak duduk kat hilir. Macam biasa orang dulu kan, bila mandi, awak duduk kat ni, orang tu nampak terkapung. Dia tengah mandi tu kan. Kan. Kuning kan, hitam, hijau kan. Orang atas buang air, dia turun kat bawah. Jadi kawan ni tolak lah. Cuma ketika awak cedok air, rasa macam pakai tak? Dia ada idea macam tu. So basically, tajuk air banyak sikit ni dipercanggahkan. Cuma kita sering dengar dua qullah tadi, kena faham. Qullah ni water jar. Dan dia tak ada sebenarnya had yang betul. Sehingga para ulama dan mazhab Syafi'i juga dia kaitkan qullah ni dengan sebutan hadis Nabi SAW. Ketika Sidratul Muntaha, Nabi SAW naik lagi ke-7, nampak pokok widara yang Nabi kata besar daun dia besar telinga gajah. Bidara biasa kecil je. Bidara yang Nabi nampak tu besar telinga gajah. Kemudian buah dia seperti qullah hajar. So jadi ada setengah para ulama mazhab Syafi'i dia interlinkkan kisah Isra Mi'raj dengan kisah bila sampai air dua qullah. Jadi dia kata qullah hajar saiz segini. Jadi dia kira. Ini pun ada cerita juga. Sebab sebenarnya tak boleh gabungkan sebab kisah ni kisah tentang apa Nabi nampak dia dalam di line ke-7. Yang ini apa yang Nabi cerita berkenaan qullah yang para sahabat kenal. So basically kita tahu kan benda ni agak ni sikit agak rumit. Cuma basically kalau kata orang sebut dia pakai air tadi dan dia tidak panggil dekat sangat. Macam satu baldi anak dia terkencing tu nampak. Lepas tu nak wuduk macam tadi anak kencing. Rasa-rasa ambil wuduk tadi rasa macam wuduk dengan air kencing ke tidak? Itu basic dia. Kalau dia kata satu swimming pool besar, anak dia kencing tak kisah. Tak adalah. So basically tapi syarat jangan berubah. Syarat jangan berubah. Berubah kalau satu laut pun akan najis. Okey. Baik. Jadi dari qalil apa yang sedikit adalah ma'duna zalika, apa yang kurang dari dua qullah. Cuma balik pada asal saya sebut dua qullah itu tak dapat dijelaskan dengan kuat. Sebab daripada Nabi dengan para sahabat tidak ada penjelasan kadar dua qullah tadi. Macam kes masalah khilaf berkenaan dengan tajuk
jarak musafir. Cuma jarak musafir daripada sahabat ada. Daripada Ibn Umar, Ibn Abbas, diorang qasar solat kan, dan buka puasa pada jarak 4 barid. 48 batu atau 16 farsah. Atau bersama 48 batu. Itu ada daripada para sahabat Nabi SAW, kadar yang mereka buat. Yang Bukhari letakkan pada awal bab. Awal bab berkenaan tajuk solat qasar, solat musafir. So basically dia ada ni. Tapi yang ni air dokolah ni yang ada datang daripada seorang tabi'in nama Ibnu Juraij. Itu saja. Tapi dia kata 500 kaki Baghdad. Yang ini paling dekat lah, yang para sahabat tak ada langsung. Sebab tu kenapa kat sini para ulama bercanggahan pendapat dan tolak tarik dan sebagainya berkenaan air banyak sikit tadi. Kalau sikit, kalau berubah tak apa. Kita ijma' air tu najis. Tapi kalau tak berubah, ada kadar dia. Apa yang sikit tadi? Yang banyak okey. Banyak orang tak kisah. Tapi kalau air tu sikit, berapakah kadar minimum dia? Dia kata ada yang kata 2 qullah, kurang 2 qullah, kalau tak berubah tetap najis. Tapi 2 qullah tu berapa? Itu tak ada canggah. Ini pasal kes tuan-tuan ingat tak dulu? Kes apa? Washing machine. Washing machine. Sedangkan washing machine tu, tajuk washing machine tu ditimbulkan tajuk ni lah. Tajuk air sampai 2 qullah. Sedangkan sini, najis yang sedikit. Dia kata boleh mengotorkan air yang sedikit. Problem sekarang ni, air washing machine tu dia akan masuk keluar. Itu sebenarnya dia ada keluar, kemudian masuk balik baru lepas tu dia keluar, lepas tu masuk baru. Kenapa tak boleh terima? Air tu mengalir lah. Saya tak masalah. Tapi banyak orang dia rigid kan, dia nampak, dia tak tengok apa macam mana mesin basuh tu bergerak. Sebab ada suami-suami, saya faham. Suami-suami ini tak pernah pergi sentuh mesin basuh. Saya di antaranya. Tak boleh tau. Kalau saya kata sentuh mesin basuh dia suruh pergi hantar dry, suruh pergi buat. Sebab duit tu kan settle. Suruh nak masukkan barang kan, nak letak sabun ke, complicated. Laptop saya boleh buka. Suruh betulkan laptop, tukar skrin laptop saya boleh buat. Tapi untuk buat mesin basuh, minta maaf. Dan saya macam nak pegang je. Jadi kadang-kadang kita tak reti. Tak tengok macam mana cycle tersebut. Lepas tu kadang ustaz ni pun kena belajar juga macam mana barang tu berjalan. Sebelum keluarkan fatwa. Ini kalau tidak diingatkan air tu lah daripada awal sampai habis. Dia bonyok. Pada air tu dia bertukar 3-4 kali, tahu tak? Itu kalau pergi ke berkolah-kolah. Bukan 2 kolah aja, berkolah-kolah. Tahu? Pelik betul kadang. Kita jadi rumit kan. Bahkan ada satu mesin basuh baru ni, tengok rumah pak mentua saya. Dia ada suhu. Boleh panas, sejuk. Air tu boleh 40 darjah, 60 darjah. Kata, ganas je kan. Lepas tu punya laju dia pusing. Saya tengok baju tak ada. Saya kata ke isteri saya, apa pasal mesin basuh pusing baju tak ada? Dia kata siapa keluarkan baju? Saya kata, tak, tengok tadi tak ada. Rupanya saya tengok tak ada, pasal laju sangat dia pusing. Dia pusing punya laju, saya tak nampak baju tu, saya nampak besi je. Saya kata kosong pula kan mesin basuh ni. Ini kisah benar. Atau jenama apa saya tak ingat. Panasonic kot. Pelik betul kan. Laju je dia pusing, sampai kan tak nampak. Mana bajunya kan, saya ingat kan tak ada baju. Lepas tu bila saya datang balik, dia kata adalah baju. Saya katakan jin sorok pula. Dah tak faham So basically kadang-kadang macam ni. Jadi kes 2 kolah yang orang bincang tu sebab kes mana tu, dia salah faham. Kan? Tap water tu kan. Dia akan ganti air, sabun masuk ke sekian. Dia ada timing dia. Bukan main tu. Bahkan deterjen dengan softener tu diasingkan. Air masuk kat deterjen time lain. Air masuk kat softener lain lah. Bukan tiba-tiba semua sekali turun. Mana ada? Awak ni kan malu. Kalau ustaz kan tak reti masalah, malu. So basically tajuk kes 2 kolah tadi tu, punca dia sebab masalah diorang lupa masalah 2 kolah tadi tak disepakati. Dan bila kita nak keluarkan hukum, kata batal, sah dan sebagainya, mesti berdasar pada dalil yang kuat. Jika tidak, kalau kita kata berdasar pendapat seorang para ulama, orang lain ada pendapat yang lain. Pendapat boleh lawan dengan pendapat, dia tak boleh nak batalkan orang lain. So as long as macam tu, kita kata anggap benda tak ada siapa yang ultimate untuk dia seorang je betul. Sebab tu kenapa bila mesin basuh tu keluar masuk air kan, sama macam awak kalau awak basuh pun, awak siram balik, keluar balik, sama je. Kan? Tapi lah saya kata takkanlah ada orang bodoh letak kan, nampak tahi seketul masuk sekali dalam tu. Okay, nampak ketul tu masuk, ni anak berak tu ketul. Takkanlah macam tu tak bijak sangat. Mesti orang akan buang dulu, bersihkan yang tu. Lepas tu masukkan, kena kesan sikit-sikit tak apa. Dimaafkan. Faham So kes 2 kolah ni sebenarnya kalau tuan-tuan nak fahamkan, tajuk dia tak dapat kesepakatan sampai bila. Sebab tidak ada dalil yang sahih dari Nabi berapakah 2 kolah tersebut. Apa saiz kolah yang dimaksudkan.
Dalam hadis Nabi datang, kan? Dia kata dalil ala zalika wa dalil ala zalika tentang dua qullah ni. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma' at-tahurun la yanjusu syai'." Sebenarnya air tersebut suci, tidak menajiskannya apa-apa. Ini ditanya bukan bi'ru budha'ah. Ini dalam hadis Nabi SAW. Para sahabat tanya Nabi tentang bi'ru budha'ah, satu telaga dekat Madinah tu. Yang telaga tu, orang kata kalau sekiranya musim, kalau dia tinggi pun, dia rendah pun bawah daripada aurat. Kalau dia penuh pun tinggi sampai pusat. Lepas tu kawasan dia tak besar pun, kecil je. Sampai ada gambar-gambar tunjukkan biru budha'ah tu besar macam mana. Yang kalau orang kita ukur style ukurlah kita tak lepas. Okey, cuma kisah dia, kenapa para sahabat tanya tentang telaga tersebut? Sebab dia kata telaga tersebut dicampakkan kain perca haid, jatuh dan tu datang pekat daging-daging tulang-tulang anjing makan gonggong ada jatuh dan tu. So dia kata macam mana air tersebut? Nabi kata innal ma' tahurun la yunajjisu syai'. Air tersebut adalah suci, tidak menajiskannya apa-apa. Okey. Tajuk dia sebenarnya soalan para sahabat ada sebab mereka confuse. Tempat tu kecil. Air tak berubah. So boleh pakai tak? Boleh ke? Najis ke tidak? Itu maksud sebenar. Kalau air itu dah berbau, diorang pun tak akan tanya Nabi. Soalan daripada para sahabat kepada Nabi SAW tentang bi'ru budha'ah ni adalah kerana mereka pelik air ni tak najis. Tak berubah. Bau dia, warna dia, rasa dia. Tapi dalam dia jatuh macam-macam benda. Bahkan ada separuh orang kata dicampakkan oleh orang-orang munafik dan sebagainya, wallahu alam. Tapi pentingnya datang kain perca haid, tulah daging anjing dan sebagainya, makan lebihan daging anjing jatuh dalam tu. Jadi boleh tak duduk dengan dia? Nabi jawapan Nabi adalah air innal ma' air berkenaan tahur, suci. La yunajjisu syai', tidak menajiskannya apa-apa. Nabi kata macam tu. Cuma masalah sekarang ni para sahabat punya soalan sebabnya diorang confuse. Air itu macam-macam benda jatuh tapi tak berubah apa-apa. Maka maksud dia kat situ diorang confuse. Maka Nabi kata air itu tak dinajiskan apa-apa. Sebab memang tak berubah pun. Kalau berubah tak payah tanyalah. Kalau warna dia gelap ataupun bau dia busuk, kan rasa dia lain macam, takkan dapat diorang tanya. Diorang tanya sebab diorang tak faham macam mana boleh air ni diambil sedangkan jatuh macam-macam benda dalam dia. Itu maksud dia. So Nabi kata pula air dia suci, tak dinajiskan oleh apa-apa sebab masih tak berubah. Itu maksud dia. Okey. Dan hadis lain dia kata dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, idza balagha al-ma' kullatain lam yahmil khabath. Bila air mencecah dua kullah, ia tidak menanggung kotoran. Tak menanggung kotoran. Cuma maksud dia balik pada asal saya sebut tadi, dua kullah tu banyak mana tak disepakati oleh para ulama. Sebab daripada Nabi sendiri tak ada penjelasan berapakah dua kullah tersebut. Dan daripada para sahabat pula macam tu juga. Tak ada. Yang ada seorang dia tabi'in yang kata 500 kati Baghdad. Bila dikaitkan dengan tajuk, separuh ulama pula kaitkan dengan tajuk Isra Mi'raj, Qullah Hajar. Nama tempat berkata Madinah, Hajar, tempat buat qullah. Qullah air, water jar dibuat kat situ, ada saiz dia. So dia kata Qullah Hajar, qullah ni daripada kampung Hajar ni. Daripada situ tempat di mana datangnya qullah besar. Jadi itu yang diorang digunakan sebagai ukuran untuk qullah tu banyak mana. Yang kita kata benda ni tak dapat kesepakatan. Kita dah belajar fiqh nanti sampai ke depan, kita akan jumpa banyak hadis macam ni. Hadis yang dikatakan para ulama yang dia kata tak datang sebarang kadar yang tepat, maka uzur daripada amal. Dan dari kata lain, kita boleh terima pendapat A atau B atau C. Sebab apa? Sebab tak ada dalil yang soreh, jelas berkenaan perkara tersebut. Sebab tu memang bila kita kata ada para ulama kata sikit banyak mana, kalau pakai air rasa macam pakai najis, itu sikit. Kalau pakai air rasa macam tak pakai najis, itu banyak. Kita rasa sendiri. Air tersebut kita ambil dan tak rasa pun. Kalau air sungai mengalir kan, budak tu kencing kat depan tu, kita rasa tak ada benda pun. Cuba try air kan, air satu bathtub kecil. Bathtub kecil apa? Orang Melayu tak pakai bathtub tak? Dia tuan-tuan pergi hotel, kan dia beri bathtub kan. Duduk dalam tu, kemudian penuhkan air, kemudian suruh anak kencing. Rasa macam mana? Rasa sikit lah. Itu kurang sikit lah. So basically masalah ni khilaf. Kita ada masalah, tak boleh nak point. Bahkan kadar
160 liter yang disebutkan sebagai kadar yang dikira tu, sebenarnya itu datang dikiraan balik pada hukum balik pada kata-kata Ibnu Jurayj tadi. Bukan daripada Nabi, bukan daripada para sahabat. So jadi ada sikit tolak tarik itu. Baik. Al-mas'alatul rabi'atu, persoalan keempat. Al-ma' air idza khalatathu at-tahirun. Air bila bercampur dengan air tersebut sesuatu yang suci. Tadi kalau najis. Okey, fine. Yang bercampur suci. Benda suci, contoh macam garam ke, gula ke, minyak wangi ke, apa lagi, kan? Bercampur dengan air tersebut benda yang suci. Okey, baik. Al-ma' air idza khalatathu madatun tahiratun. Jika bercampur dengan dia bahan yang suci, ka auraqish asjar, seperti daun-daun pokok, au sabun ataupun sabun, au usnan. Usnan tu dia kata nama bagi, dia kata mu'arrab. Dia kata dia adalah benda bahagian yang digunakan untuk basuh dengan tangan. Dinamakan dengan bahasa Arab hurdun. Macam asid untuk basuh tangan. Okey, tapi dia kata pentinglah dia campur. Maksud campuran dicampurkan benda berkenaan ke dalam air. Ya. Maka dia kata ausid ataupun bidara. Bidara tahu kan? Biasa mandi jenazah lah yang digunakan. Pasal sebenarnya penggunaan mandi jenazah tadi dengan sidir, bukan madu sidir tu. Tapi madu sidir pada pokok ni lah, pokok bidara. Jadi Hadramaut tu memang kalau dia ada tempat kawasan panggil Lebah Dawaan. Lembah ni kawasan dia macam Grand Canyon Amerika Syarikat tu kan. Ada kawasan tinggi, kawasan lembah. Lembah ni ada kampung tengah tu. Dan perkampungan tersebut pokok utama ditanam adalah pokok sidir. Dia bukan dia orang tanam pun, sebenarnya dia kesan zaman kerajaan Sabak dulu. Bila Allah Taala jadikan banjir besar datang, semua pokok habis. Yang tumbuh hanyalah lepas tu pokok sidir. Jadi diorang pokok sidir ni, pokok bidara ni tumbuh dengan banyaknya. Tapi di belah Hadramaut, di selatan Yaman ni dia panas. So dia akan berbunga pada musim sejuk. Musim sejuk baru dia keluar. Jadi sebab kat Yaman dia punya sistem macam jual madu sebagainya kan. Kan dia jual madu boleh tentukan sebab dia orang buat sistem bela lebah ni mobile. Dia boleh pindah sarang lebah tu pindah tengah malam. Orang kita duduk belakang rumah macam tu lah, statik kan. Diorang tak, diorang punya lebah tu, diorang pindah randah. Kalau bunga tak ada kat sini, dia tutup tengah malam lubang, lebah keluar masuk. Dia biasa bela dengan kayu silinder macam tu, panjang kan. Satu ruang dia buka lubang besar untuk keluarkan madu. Satu lubang besar depan sini keluar masuk lebah. Lubang kecil. So kalau sekiranya tak ada lebah bunga, diorang tutup tengah malam, letak atas terak, pindah. Saya cerita macam ni banyak ada orang ingat lawak. Ada orang kan Allah Taala, saya temankan dia. Lepas tu kemudian saya cerita. Dia cakap dengan kawan dia, mobile, dia ejek saya. Lepas tu bila sampai ke Eden, masuk hotel, memang ada komentari tentang bela lebah. Besok pagi turun sarapan, betul mobile. Orang cakap tak percaya. Kan? Sebab dia boleh pindah-pindah randah. Sebab tu diorang punya lebah tadi, diorang punya ada musim-musim dia. Tuan-tuan boleh tengok musim dan bahkan diorang hujan kurang. Lepas tu lebah Yaman, dia punya madu dia pekat. Ni bukan menyaga saya bagi tahu je. Saya tak jual. Tak jual lebah. Tak jual madu. Lebah tak jual, madu tak jual. Ni madu orang kata rumah tak gaduh. Madu yang tadi Abu Talha sebut, madu gaduh. Madu ni bawa balik rumah, sekilo ke 7 kilo tak apa. Kalau madu yang tu tak ada kilo-kilo pun gaduh. Okey. Nak fahamkan sekarang, kita kata dia punya sistem tu macam tu. So jadi bila dekat Lebah Dawaan tu, yang dia kata jual madu sidir tu, dia satu musim je dan 3 bulan. Dan 3 bulan dia orang kutip, kemudian lepas tu tak ada bunga, pindah tempat lain pula. Lepas tu ada musim-musim dia. Sebab tu lebah Yaman dia punya madu dia color lain-lain, ikut musim. Sebab tu itu contoh dia lah nak fahamkan. Ni zaman lama diorang bela lebah. Bukan macam kita bela lebah belakang rumah, bila bunga tak ada kita bancuh air gula bagi makan. Itu rosak. Itu contoh lah kan. Baik. Alhamdulillah, jadi dia kata, jadi masuk, sidir ni, bidara tadi, yang digunakan untuk mandi mayat, mandi jenazah. Daun tu dia kering, dihancurkan dengan air, kemudian disiram. Okey. Atau ghair zalika min mawadit tahirati, ataupun selain itu daripada bahan-bahan yang suci. Dia kata walam yaghlib zalikal mukhalid alih, dan tidak melampaui ke atas air tersebut akan barang campuran berkenaan. Fas sahih, yang sahihnya annahu tahurun. Dia sifat menyucikan.
Yajibu tatahuru bihi, harus untuk bersuci dengannya. Minal hadathi wan najasati, daripada hadas dan najas. Yang sebenarnya macam ni, asalkan tak melampau. Kan bau, kalau melampau bau dia jadi, tak boleh lah. Basically macam ni lah, macam air gula. Tuan-tuan baca air gula kan, air gula. Ni boleh wuduk tak ni? Nampak pekat je, tak boleh. Kalau tercampur sikit sesudu, tak ada apa, tak sempat lagi nak pancur, air tak ada. Tak apa, saya boleh campur air sesudu gula dalam air ni. Tapi boleh wuduk lagi, boleh. Asalkan tak melampau. Tapi kalau dah pekat, kan, ambil cair, sapu muka tu, datang semut. Itu bukan. Tak boleh Jadi sebenarnya maksud dia bila sebut itu, dia ada garis panduan dia, tak melampau. Bau dia tak melampau, warna tak melampau, rasa pun tak melampau. Kalau setakat sikit je tak apa. Kalau kita banyak dan mengubah sifat asal air berkenaan, maka tak boleh guna bersuci. Tapi macam dekat sini dia datangkan, bila pengarang buku kita dia kata sahihnya dia adalah menyucikan, harus bersuci dengannya. Maksudnya dia ambil pendapat yang paling ringan. Pendapat paling berat adalah tak boleh. Air itu bila air mak mutaghayyir yang saya sebut tadi Nabi. Ingat tak kisah yang saya sebut tadi? Yang hadis yang dhaif. Datang yang kata Nabi berwuduk dengan air peraman tamar atau anggur. Yang Nabi gunakan wuduk, dan Nabi kata air menyucikan, minuman yang menyegarkan. Tapi sebenarnya Nabi tak buat. Hadis tak sahih. Cuma hadis tu jadi sandaran dalam mazhab Hanafi untuk mengatakan bahawa air mutaghayyir boleh. Macam tuan-tuan jumpa air Coca-Cola pun boleh wuduk. Air Coca-Cola, kan? Bismillah kan. Ni faham kena faham. Cuma khilaf yang daripada mazhab Hanafi ni tak muktabar lah. So, pertama sekali sandaran dia tidak sahih. Kalau sandaran sahih kita angkat tangan. Tapi kerana sandaran tak sahih, maka kita anggap dia tak valid. Kalau tidak, orang kata ada pendapat kata boleh wuduk dengan air Coca-Cola. Kan, jumpa air kopi ni boleh, insya-Allah, bismillah kan. Gitu. Kan. Allah Taala, orang perempuan suka kot ada mas-mas kan. Mas-mas dia bertelur ke, campur telur sekian, bismillah, Allahu akbar. Allah alam kan. Tapi pentingnya tak boleh. Tak boleh tak betul, tak boleh. Cuma kita kata dalam masalah khilaf ni tadi, timbul tajuk berkenaan masalah kalau air mutaghayyir ni dengan bahan suci bahan suci, mazhab Hanafi kata okey. Tapi sandaran dia adalah hadis yang dhaif. Dekat sini antara dalil bahawa mazhab Hanafi dia bukannya mazhab yang buang hadis ikut pendapat sebenarnya. Mazhab Hanafi dia bukan mazhab yang buang hadis ikut pendapat sendiri. Tapi dia hanya berpendapat kalau tak ada hadis walau dhaif. Kalau hadis dhaif ada, dia kata hadis dhaif lagi baik daripada pendapat. Sebenarnya, you have your opinion, tapi hadis yang dhaif lagi bagus. Sebenarnya mazhab Hanafi macam tu. Banyak orang tak tahu perkara ni, dia ingatkan mazhab Hanafi mengedepankan pendapat salah. Tapi kerana mereka tak dapat ramai para sahabat, sebab tu dia banyak keluar pendapat pelik. Macam kes tadi kan, macam kes apa yang kocak air. Kalau sana tak berkocak, betul air tu banyak. Yang kes masalah akad nikah tanpa wali. Bukan wali yang melafazkan, perempuan terlafazkan sendiri. Ini semua benda ni keluar sebab dia tak dapat banyak sahabat Nabi untuk menjelaskan. Sebab dia tinggal di Kufah. So tak ramai para sahabat kat situ. So jadi tak dapat apa banyak dalil. Orang yang tinggal di Madinah macam Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dia jumpa sahabat ramai. So sebab itu diorang boleh dapat banyak dalil. Faham So, jadi nak fahamkan sekarang, memang air mutaghayyir ni memang kalau melampau sangat tak pakai. Kalau dah keluar jadi warna kopi kan, air kopi, tapi tak guna lagi ustaz. Walau. Kan? Kalau air muda kan, air sirih ke. Air sirih. Air benda lah macam-macam. Orang kita kan banyak air. Air bunga lah, air apalah. Baik. Dia kata apa? Kerana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa 43. Dia kata, wa in kuntum marda, jika kalian semua sakit, au ala safarin, atau kalian bermusafir, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau pulang seorang kamu daripada tandas, au lamastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan wanita, falam tajidu ma'a, lalu kamu tak dapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tujulah kepada debu tanah yang bersih, yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka sapulah pada wajah kamu dan tangan kamu daripadanya. Falafzul ma' fil ayati nakirah fi siyaqin nafi, maka lafaz air dalam ayat berkenaan adalah nakirah. Nakirah maksud dia tanpa alif lam. Maksud nakirah tu tak ada alif lam. Falam tajidu ma'an tu, ma'an tak ada alif lam. Itu nakirah. Kalau ada alif lam bagi makrifah. Dia kata dalam siyak nafi, dalam siyak penafian. Lam tajidu ma'an. Ya'ummu kullal ma'. Dia kata dia meliputi semua air. La farqa bainal ma'il khalisi wal makhlut. Tidak ada beza di antara air yang
suci, air yang semata-mata air ataupun air bercampur dengan benda lain. Tapi kita balik pada asal, kalau macam tu nanti najis nak buang mana? Bercampur najis, air juga air. Jadi, tapi ayat ni apa, istidlal dia tak kuat lah. Istidlal untuk kata boleh tak kuat. Kerana itu saya nak fahamkan sekarang, kalau melampau tak boleh. Kalau nak kata setakat sikit tercampur tak perasan kan, tak apa. Kalau air dia betul bau, dia bau kopi, rasa-rasa kopi kan, betul awak pergi wuduk, tak boleh lah. Coca-Cola ke, 7up ke, Fanta, Fanta merah. Asal bibir kau merah? Aku wuduk air Fanta tadi. Ya, faham? Jadi konsep dia tak kena. So, kalau tak melampau, tercampur sikit. Kita ada air 1 jug, kita tercampur secawan. Betul air tadi masih putih, masih sekian, tak ada. Sikit sangatlah rasa tak apa. Tapi kalau kata dah memang kuning terus, tak boleh. Kan? Cordial FNN ni kan. Cordial apa? Sunkist. Tak boleh. Itu kalau kata dah berubah bau dan rasa dengan jelas, maka tak boleh. Kalau sikit saja tak apa. Just a hint kan, tak apa. Kalau air sabun tu kan penuh sabun, tak boleh. Kalau kata bukan sabun sepenuhnya, tak apa. Bukan sabun sepenuhnya, maka tak mengapa. Macam termasuk sabun, tapi air tu masih lagi kekal air biasa. Ada sikit lah hint bau sabun sikit, tak apa. Tapi kalau air tu memang licin macam sabun dan sebagainya, maka tak. Ini kena faham Pasal air bercampur dengan bahan yang suci, dia suci tapi tak boleh menyucikan sebenarnya. Itu yang kuat, yang dalil yang kuat dekat situ. Kita kata wali qauli sallallahu, kerana sabda baginda sallallahu li niswatil lati qumna bi tajhizi ibnatih, dan kerana sabda Nabi sallallahu ni masih dia bawa dengan dalil berkenaan dengan air yang bercampur dengan benda yang lain masih boleh untuk digunakan untuk pembersihan. Tapi kita kena faham kat sini, sebab kenapa kita mandi jenazah, kita mandikan jenazah tadi air sidir, air bidara, air yang ada kapur barus, ia siraman selepas, dia bukan untuk penyucian. Bahkan kita dah basuh dengan air biasa, baru kita start dengan bidara, kita masuk pula dengan air yang ada kapur barus. Bahkan air kapur barus tadi last kali dia kita siram pada mayat tadi bukan untuk masalah penyucian, bahkan dia untuk mengeraskan atau memejalkan daging mayat jenazah tadi supaya tidak mudah reput. Sebenarnya kapur barus kan, dia ada guna dia. Apakah ada kapur barus ni digunakan untuk, tak elok sikitlah, untuk mengurangkan nafsu syahwat. Isi-isi yang buat yang tu. Yang buat air teh dengan suami kan, tak kau nak kahwin banyak kan, campur kan. Tapi kapur barus ni, pasal kapur barus ni sebenarnya bukan kapur natrium, bukan kalsium klorida tau. Dia bukan kapur-kapur tu. Kapur barus ni dia berkampur nama bunga pokok. Dekat ada kat kawasan China, India, kat Malaysia pun ada sikit, kat belah Indonesia. Yang barus tu nama satu pelabuhan dekat Indonesia. Tu kapur barus. Faham tak ni? Kapur barus tu datang dari bunga. Dia wangi sebenarnya, tapi orang kita dah associate dengan mati. Dia last sekali dia tak suka tau dengar kapur barus tu. Macam dia kapur barus. Kan? Ni misteri tu lah, betul misteri. Macam boleh tak kita keluar ni ada bau kapur barus. Kan? Ala kulihat baru dia wangi. Kapur barus ni wangi sebenarnya. Dia memang wangi, dia dari pokok. Cuma adalah benda-benda penggunaan dari segi kesihatan, dia tak ada untuk lelaki tak elok. Dia akan mengurangkan nafsu syahwat. Kami dulu kat Yaman jadi kes. Saya lu perasan jugalah. Mula kita orang kat Yaman kan. Student-student yang lain, kami yang Malaysia mungkin tua sikit. Masuk umur 22, 23, 24. Jadi orang yang Arab Yaman ni dia masuk universiti tu muda. 18, 19 dah masuk dah kan. Tapi kita orang pelik lah, kadang-kadang tanya dah kahwin kan. Dan diorang tak ada macam budak-budak muda kita, macam datang perempuan macam piwit tak ada. Orang kita yang dah kahwin pun piwit juga kan. Dapat bini kau nampak masalah. Dia orang sana tak ada. Ini satu benda kami perhatikan. Mungkin Allah tak nak jadikan bila kahwin muda, kahwin awal, dia tak ada fikir ke situ dah. Bahkan aib. Menceritakan keaiban orang, kecantikan wanita yang bukan isteri dia, isteri sendiri tak boleh. Tak cerita. Orang Melayu kita kadang-kadang bercakap selamba bini aku kan. Yang perempuan lah belaki aku. Sebenarnya tak boleh, tak sepatutnya dibuat. Ala kulihal, jadi kita macam pelik. Macam budak-budak ni 3 bulan belajar, tak balik-balik, diorang happy je. Tak ada macam gaduh cakar dinding ke. Tak ada. Kita macam, lepas tu dapat tahu cerita, rupa-rupanya teh yang dekat yang disediakan dekat dapur universiti, yang budak-budak ni ambil free percuma, teh tu dah dicampurkan kapur barus. Rupanya dapat, tapi lepas tu dia dapat tahu, diorang ni pihak-pihak pengurusan universiti arahkan stop lah. Tapi memang betul, selama diorang minum air peti campur kapur barus sikit tu,
dia jadi tenang, relax. Jadi jinak. Itu kisah benar. Tapi lah untuk masalah dia boleh makan Kau baru boleh makan. Cuma ada kegunaan untuk kesihatan lah, untuk ubat. Bukan semua benda. Tapi ada untuk lelaki tak boleh, dia menyejukkan nafsu syahwat. Jadi yalah, kecuali awak memang tak nak kan. Wallahu alam. Isteri pula jangan gunakan benda ni. Dia payah-payah kan letak kapur barus. Jadi hilang kan. Tak jadi kahwin satu lagi. Wallahu alam. Okay. Jadi tapi Nabi kata pada wanita yang menyediakan anak perempuan dia, menguruskan anak perempuan dia, Zainab. Nabi kata apa? Daripada tabir, Nabi kata irsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min zalika in ra'aitun. Dia kata basuhlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu kalau kamu lihat, bima'in wasidrin, dengan air dan bidara, waja'alna fi akhirati kafura, dan jadikan pada last kali dengan air, dengan kapur. Kapur maksud air campur kapur barus. Mana 3 kali, 5 kali, 4 kali tu dengan air. Bila campur bidara, sebenarnya air campur bidara tak bau, tak kuat sangat pun. Dari sikit bau lah, ada hin bau. Tapi tak ada berubah color, tak berubah rasa. Daun bidara tu kalau orang ramaskan air, sebaldi dan sebagainya, takkan rasa. Tak ada rasa. Tu saya kata tadi, dia tidak terlampau kuat. Kalau campur-campur jadi tukar color, memang tak boleh lah. Jadi dia berubah. Mandikan jenazah tadi dengan air bidara 3 atau 5 atau lebih. Nabi kata kalau kau nampak macam tu. Dan jadikanlah pada akhir dengan kapur. Mana air kapur barus. Kapur tu kan. Jadi kat hospital tu, kalau kat mana-mana tu dia orang tumbuk lah. Kapur barus datang dalam bentuknya tu. Paket-paket kecil tu kan. Jadi dia orang bila tumbuk dia hancur. Dia bukan kapur-kapur tulis conteng ni. Faham Jadi campur air, kemudian bila dia siramkan last sekali. Au syai' min kafur, ataupun sedikit daripada kapur. Ini Nabi sebutkan. Jadi ini antara dalil yang cuba dipakai oleh muallif pengambil kita untuk kata bahawa air bercampur dengan air bercampur dengan benda suci, selagi tak melampau maka ia masih lagi menyucikan, suci dan menyucikan. Macam kalau dah melampau bertukar maka tak boleh. Melampau bertukar, bau dia kuat sangat, memang air kopi betul lah, color kopi, warna teh semua sekali ada kan, maka tak boleh dipakai. Tak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau tak ada, sikit je bau dia, hin tak apa, sabun ke sebagainya tak apa. Tapi kalau dia kata bercampur betul, tak boleh. Jelas? Baik, berhenti sini. Nanti insyaAllah kita ambil, dia ada kan banyak persoalan kan, persoalan dia ada 10. Jadi kita ambil sampai 5 dulu sampai 4 dulu. Nanti kita ambil lagi.